Sebuah kereta mewah berhenti di hadapan sebuah rumah kebun usang. Dia seorang jutawan. Dia ditinggalkan 5 tahun lalu. Semua orang menjangka dia akan bermegah dengan kekayaannya. Tiada siapa sangka dia akan melutut sambil menangis, mengakui kebenaran yang akan mengubah segalanya. Kesunyian selepas kata-kata itu begitu pekat hingga boleh dipotong dengan pisau. Aisyah merasakan sesuatu yang dingin menjalar ke seluruh tulang belakangnya. Cara Rizal menyebut tempoh masa yang disangkanya ada, kedengaran bukan seperti manipulasi yang dirancang, tetapi seperti hukuman mati yang diucapkan dengan suara seorang lelaki yang tewas. Masuk ke dalam rumah, perintahnya akhirnya dengan suara yang tidak boleh dibantah. Saya tidak akan mengadakan perbualan ini di hadapan seluruh kampung, seolah-olah kita ini drama swasta. Penduduk kampung yang berkumpul berbisik-bisik hampa kerana kehilangan tontonan, tetapi Pak Abu menghalau mereka dengan autoriti yang diperoleh selama berdekad-dekad. Hormati privasi mereka, sudah cukup pameran hari ini. Pulanglah ke rumah masing-masing. Di dalam rumah usang itu, Aisyah berdiri di tepi tingkap dengan tangan bersilang seperti perisai pelindung. Lisa, seorang ibu tunggal muda di kampung itu yang anaknya, Imran, adalah kawan baik Adam, mendekati tingkap dari luar. Aisyah, jika kamu perlukan saya untuk menjaga Adam sementara kamu selesaikan perkara ini, dia boleh tinggal bersama kami, tawar Lisa dengan prihatin yang tulus. Aisyah mengangguk tanda berterima kasih, tetapi menolak dengan lembut. Buat masa ini, dia perlu anaknya berada dekat. Adam berada di dalam biliknya bermain dengan kereta mainannya, dan dia berterima kasih dalam hati kerana Adam tidak dapat mendengar apa yang akan berlaku. Walau apapun itu, Rizal duduk di atas sofa usang, yang sangat berbeza dengan perabot reka bentuk Itali yang mungkin memenuhi banglo mewahnya di Mont Kiara, Kuala Lumpur. Dia mengeluarkan teleponnya seolah-olah ingin menunjukkan sesuatu. Kemudian dia berfikir semula dan hanya bercakap. 6 bulan lalu saya didiagnosis menghidap leukemia mieloid akut. Dia memulakannya tanpa mukadimah atau persediaan. Kata-kata itu jatuh seperti meteorit ke dalam air tenang, mencipta gelombang seismik yang mengubah segalanya. Aisyah merasakan lantai benar-benar bergerak di bawah kakinya. Apa yang kamu cakap? Leukemia. Peringkat lanjut, agresif. Suaranya mekanikal, robotik, seolah-olah dia telah mengulangi kata-kata itu ribuan kali dalam fikirannya, cuba dengan bersungguh-sungguh untuk menjadikannya nyata. Dokter pada mulanya memberi saya antara 8 bulan hingga setahun untuk hidup. Itu adalah setengah tahun yang lalu. Aisyah menekup kedua tangannya ke mulut menahan jeritan. Walau seberapa banyak kemarahan yang terkumpul yang dia rasakan, walau seberapa banyak kesakitan yang dia sengaja timbulkan, mendengar kata-kata khusus itu menghancurkan hatinya. Ya Allah, pada mulanya saya tidak percaya. Rizal terus memandang tangannya seolah-olah ia milik orang asing. Saya, yang mengawal empayar, yang merancang setiap langkah perniagaan 5 tahun ke hadapan, tiba-tiba tidak mempunyai kawalan ke atas apa-apapun. Badan saya sendiri mengkhianati saya secara senyap-senyap. Sebab itu kamu datang hari ini. Saya datang secara khusus kerana saya menghabiskan 6 bulan dalam rawatan yang sangat brutal. Dia mengangkat pandangan. Dan Aisyah kini dapat melihat apa yang telah dia terlepas pandang dalam impak awal. Lingkaran hitam di bawah mata yang sangat dalam, pucat mayat di bawah kulitnya yang kelihatan coklat tiruan. Cara sut mahal itu, walau elegan, tergantung sedikit longgar pada tubuhnya yang kurus. Kehilangan berat badan secara dramatik, kehilangan rambut bergumpal-gumpal, kehilangan semangat untuk terus hidup. Rizal. Dan pada satu ketika, antara satu sesi kemoterapi yang memusnahkan dan yang lain, sambungnya tanpa membenarkan Aisyah menyampuk, saya sedar dengan jelas bahawa saya akan mati tanpa pernah menjadi seorang bapa, tanpa pernah mengenali anak saya, tanpa dia tahu bahawa saya wujud di planet ini. Tunggu sebentar. Aisyah mendekat perlahan-lahan memproses. Kamu cakap anak saya. Baru 15 menit yang lalu kamu tidak tahu Adam wujud. Rizal mengeluarkan teleponnya dan menunjukkan skrin itu. Ia adalah gambar Adam yang diambil di Tadika Kampung semasa persembahan sekolah kecil pada musim bunga. Aisyah segera mengenali gambar itu kerana dia sendiri yang mengambilnya dari kalangan penonton. Bagaimana kamu dapat gambar khusus itu? Tanya Aisyah dengan suara yang berbahaya rendah. Saya mengupah penyiasat persendirian tepat 3 bulan yang lalu. Akuinya tanpa rasa malu. Apabila dokter secara rasmi memberitahu saya bahawa rawatan eksperimen tidak berfungsi, bahawa saya perlu segera menguruskan semua urusan saya kerana masa semakin suntuk, saya memutuskan untuk melakukan sesuatu yang sepatutnya saya lakukan 5 tahun yang lalu. Mencari kamu dengan bersungguh-sungguh, penyiasat. Aisyah mengulangi,
Kemarahan kembali seperti gelombang gergasi. Kamu mengintip saya secara sistematik. Saya mencari kamu dengan terdesaknya seorang lelaki yang sedang nazak, Rizal membetulkan dengan tegas. Dan apabila saya mendapati kamu mempunyai seorang anak lelaki berusia tepat 4 tahun, saya membuat pengiraan matematik yang mudah. Saya tahu dengan segera, serta-merta, bahwa dia adalah anak saya. Bahwa saya telah kehilangan tahun-tahun awalnya, karena sifat pengecut saya yang tidak dapat dimaafkan. Dan kenapa kamu tidak menelepon waktu itu? Kenapa tidak menulis dulu? Karena saya sangat perlu melihat kamu secara langsung. Rizal berdiri dengan susah payah yang jelas, terhuyung-hayang sedikit. Saya perlu melihat jika masih ada, walau sedikit pun, wanita yang saya cintai sepenuh hati itu. Saya perlu tahu dengan pasti, jika ada kemungkinan kecil pun, kamu akan membenarkan saya mengenali anak saya sebelum saya hilang dari alam semesta. Aisyah merasakan air mata panas membakar matanya, tetapi dia menahannya dengan kekuatan luar biasa. Berapa banyak masa yang kamu ada sebenarnya? Panggilan tadi adalah dari Dr. Karim, pakar onkologi utama saya. Rizal mengeluarkan beberapa helai kertas yang dilipat dari poket dalam. Ujian darah terakhir sangat membimbangkan. Dia kata mungkin 2 bulan, mungkin 3 jika saya sangat bernasib baik, tetapi tidak lebih. 2 bulan, Aisyah berbisik dengan ngeri. Ada rawatan eksperimen yang sangat mahal di Switzerland, yang mungkin boleh memanjangkan hayat saya 6 bulan lagi. Rizal mengangkat bahu dengan pasrah yang menyayat hati. Tetapi peluang untuk berjaya adalah kurang daripada 5%. Dan saya akan menghabiskan bulan-bulan itu terperuk di hospital steril, disambungkan ke mesin, mati perlahan-lahan daripada hidup. Jadi apa yang akan kamu lakukan? Saya sudah membuat keputusan, jawabnya dengan keyakinan mutlak. Saya tidak akan mensia-siakan masa berharga yang tinggal untuk saya di hospital yang dingin melawan sesuatu yang tidak dapat dielakkan. Saya akan menghabiskannya di sini mengenali anak saya, jika kamu benarkan. Pada ketika itu, seseorang mengetuk pintu dengan perlahan. Cikgu Maria, guru Tadika Adam, seorang wanita dengan pandangan lembut yang telah memainkan peranan penting dalam perkembangan Adam tahun ini. Aisyah, maafkan saya mengganggu pada saat yang begitu rumit, kata Cikgu Maria malu-malu dari ambang pintu. Tetapi Adam secara khusus meminta saya datang. Dia bertanya banyak soalan tentang lelaki dalam kereta mewah itu. Dia ingin tahu sama ada dia. Dia seseorang yang penting dalam hidup kamu berdua. Rizal dan Aisyah bertukar pandangan yang syarat dengan pelbagai makna. Beritahu dia kami sedang membincangkan perkara penting orang dewasa, jawab Aisyah cuba mengekalkan suaranya stabil. Saya akan keluar dalam beberapa menit. Cikgu Maria mengangguk. Tetapi sebelum beredar dia menambah dengan kebimbangan tulus. Aisyah, saya tidak tahu apa sebenarnya yang berlaku di sini, tetapi Adam sangat cerdik untuk usianya. Dia dapat merasakan sesuatu yang sangat besar sedang berlaku. Bersedialah mental untuk soalan-soalan mustahilnya. Apabila mereka bersendirian semula di ruang tamu, Aisyah membuat keputusan yang paling sukar sepanjang hidupnya. Baiklah, katanya akhirnya selepas detik-detik yang abadi. Kamu boleh tinggal buat sementara waktu. Kamu boleh mengenali Adam. Rizal hampir rebah sepenuhnya kerana kelegaan murni. Kamu serius? Betul ke? Tetapi dengan syarat-syarat yang tidak boleh dibantah sama sekali. Dia mengangkat jari dengan autoriti. Pertama, kamu jangan beritahu dia siapa kamu sebenarnya lagi. Saya perlu menyediakannya secara emosi. Kedua, kamu tinggal di hotel kampung. Jangan sesekali di rumah ini. Ketiga, kita lakukan ini mengikut rentak saya sepenuhnya, mengikut peraturan saya tanpa pengecualian. Saya terima segalanya, tanpa syarat. Dan keempat, Aisyah melangkah ke arahnya dengan tegas, matanya berkilauan dengan air mata yang ditahan dengan garang. Jika kamu akan masuk ke dalam hidup anak saya, kamu perlu bersedia untuk mencintainya dengan setiap saat yang tinggal dalam hidup kamu. Kerana jika kamu menyakitinya secara emosi, jika kamu menyebabkan walau secebis pun kesakitan yang kamu sebabkan kepada saya bersumpah demi segala yang suci, saya tidak dapat menghabiskan ancamannya kerana dia tidak mempunyai kekuatan. Air mata akhirnya gugur seperti air terjun. 5 tahun penuh kesakitan yang terkubur, perjuangan tanpa henti, malam tanpa tidur yang tidak berkesudahan, tertanya-tanya sama ada dia telah membuat keputusan yang betul. Semuanya muncul ke permukaan dengan ganas. Rizal, tanpa berfikir 2 saat, melangkah secara naluri ke arahnya dan memeluknya dengan erat. Aisyah, sepatutnya menolaknya dengan ganas, sepatutnya menolaknya dengan kuat. Tetapi pada saat yang memusnahkan itu,
Buat pertama kali dalam 5 tahun penuh, dia membenarkan dirinya rebah. Dia membenarkan dirinya menangis untuk perkawinan yang hilang, untuk impian yang musnah, untuk masa depan yang tidak pernah dan tidak akan pernah ada. Saya sangat minta maaf. Rizal berbisik berulang kali di rambutnya. Saya minta maaf dengan setiap serat tubuh saya jika saya boleh memutar masa, tetapi kamu tidak boleh. Aisyah menolak dengan kasar, menyeka air matanya dengan kemarahan. Dan sekarang saya perlu beritahu anak kecil saya bahwa bapa yang tidak pernah dia kenali akan berada dalam hidupnya tepat apabila dia akan kehilangan bapanya selama-lamanya. Kamu faham betapa mengerikannya situasi ini? Pintu bilik Adam terbuka perlahan. Kanak-kanak itu telah mendengar dengan telinganya dilekatkan pada pintu. Dia berdiri di ambang pintu dengan mata yang sangat luas, memproses kata-kata yang memusnahkan yang terlalu besar, terlalu berat untuk dunia kecil dan tidak bersalahnya. Adakah kamu ayah saya? Tanyanya dengan suara bergetar yang mematahkan hati. Seluruh dunia terhenti pada paksinya. Aisyah merasakan hatinya pecah menjadi ribuan keping. Rizal melutut buat kali kedua hari itu. Tetapi kali ini bukan kerana keputusasaan yang dirancang, tetapi kerana penyerahan diri yang total dan mutlak kepada kebenaran. Ya, jawabnya dengan suara yang benar-benar pecah. Saya ayah kamu, Adam. Kanak-kanak itu tidak berlari ke arahnya seperti dalam film. Dia tetap di tempatnya, bergetar dengan jelas. Dengan air mata kecil mula mengalir di pipinya yang gebu. Kenapa kamu tidak datang berjumpa saya lebih awal? Soalan paling mudah di alam semesta. Soalan paling memusnahkan yang pernah ditanyakan. Kerana saya melakukan kesilapan terburuk dalam hidup saya. Rizal menghulurkan tangannya yang bergetar, merayu. Kerana saya, seorang pengecut yang teruk. Kerana saya tidak tahu menghargai apa yang saya ada, sehingga saya kehilangannya sepenuhnya. Adam, sayangku. Aisyah mendekati anaknya cuba menjadi pengantara. Ini sangat rumit untuk dijelaskan. Kamu akan pergi lagi? Kanak-kanak itu bertanya, mengabaikan ibunya sepenuhnya. Dengan matanya terpaku pada Rizal, seperti laser. Kamu akan menghilang seperti kamu muncul. Soalan yang tiada siapa di dalam bilik itu ingin jawab. Kebenaran yang akan menghancurkan saat rapuh seperti kaca itu. Rizal memandang Aisyah mencari panduan dengan terdesak. Dia mengangguk sedikit dengan air mata mengalir. Jika mereka akan melakukan ini dengan betul, ia mesti dengan kejujuran yang brutal, walau seberapapun sakitnya. Ya, saya perlu pergi akhirnya. Rizal menjawab dengan suara pecah. Tetapi bukan kerana saya ingin meninggalkan kamu. Bukan kerana saya tidak mencintai kamu dari saat ini. Tetapi kerana saya sangat sakit, anakku. Sakit seperti ketika saya demam. Tanya Adam dengan keinsafan kanak-kanak kecil yang memusnahkan. Tidak, sayangku. Aisyah menyampuk sambil melutut di sebelah anaknya. Jauh lebih serius daripada itu. Kamu akan mati ke? Adam bertanya dengan kejujuran brutal yang menjadi ciri kanak-kanak yang tidak memahami pantang larang. Aisyah menahan tangisan yang menyayat hati. Rizal memejamkan mata dengan kuat. Air mata mengalir bebas kini tanpa sebarang kawalan. Ya, anakku. Saya akan mati tidak lama lagi. Bila tepatnya? Dalam kira-kira 2 bulan, mungkin 3. Adam memproses maklumat ini dengan keseriusan yang sama sekali tidak sesuai dengan usianya yang baru 4 tahun. Kemudian dengan perlahan-lahan seperti upacara suci dia berjalan ke arah Rizal. Setiap langkah kecil adalah keabadian yang lengkap. Apabila dia akhirnya tiba di hadapannya, dia mengangkat tangan kecil dan menyentuh pipi ayahnya yang basah. Bolehkah saya mengenali kamu sebelum kamu pergi ke syurga? Tanyanya dengan suara yang mematahkan hati semua yang hadir. Rizal tidak dapat mengeluarkan sepatah kata pun, hanya mengangguk dengan panik, teresak-esak tanpa kawalan dan memeluk anaknya buat pertama kali dalam hidupnya. Adam membiarkan dirinya dipeluk, walaupun tubuh kecilnya kaku sepenuhnya, keliru, memproses emosi yang besar yang tidak difahaminya. Aisyah memerhatikan adegan itu sambil menangis dalam kesunyian yang memusnahkan. Pak Abu telah masuk secara senyap-senyap melalui pintu belakang dan bersandar di rangka pintu dengan air mata di mata tuanya yang telah melihat terlalu banyak. Cikgu Maria kekal di luar menahan air matanya sendiri sambil menutup mulutnya. Di luar, matahari mula terbenam secara dramatik, mewarnai langit dengan oranye yang mustahil dan ungu pekat. Dan di rumah usang berdinding retak itu, sebuah keluarga yang benar-benar hancur, sedang mengalami saat pertama mereka bersama, mengetahui dengan pasti bahwa ia akan menjadi salah satu yang terakhir. Tetapi apa yang tiada seorang pun daripada mereka tahu lagi adalah bahwa cerita itu baru sahaja bermula kerana Rizal telah tiba dengan lebih banyak rahsia yang terkubur
Rahasia yang akan menguji segala yang Aisyah sangka dia tahu tentang perkahwinan lamanya dengan kejam. Rahasia yang bukan sahaja akan mengubah hidup mereka, tetapi berpotensi mengubah seluruh kampung kecil itu. Dan rahasia memusnahkan yang pertama itu akan tiba hanya beberapa jam kemudian, pagi itu juga. Dalam bentuk seorang wanita elegan yang akan mendakwa mempunyai hak undang-undang ke atas segala yang Rizal miliki, termasuk wang yang baru sahaja dia tawarkan kepada Aisyah. Debu dari jalan tanah naik seperti tirai emas apabila Mercedes-Benz hitam berhenti di hadapan rumah kebun. Ia adalah hari Selasa, tengah hari tepat, dan Aisyah Cruz berada di ladang menuai tomato apabila dia mendengar deruan enjin mewah itu. Sebuah bunyi yang tidak sepatutnya berada di dunia itu, sebuah bunyi yang membawanya kembali dengan ganas 5 tahun yang lalu ke kehidupan yang telah dia kuburkan dengan tangannya sendiri. Jari-jarinya membeku pada tanaman yang matang itu. Jantungnya mula berdegup dengan rentak amaran primitif sebelum dia sempat berpaling. Kerana di lubuk hatinya, di tempat di mana kita menyimpan kebenaran yang tidak ingin kita hadapi, dia tahu siapa yang akan berani muncul begitu tanpa amaran. Selepas 5 tahun kesunyian mutlak, 5 tahun tanpa sepatah kata pun, 5 tahun di mana dia telah mati dan dilahirkan semula sebagai seseorang yang sama sekali berbeza. Rizal Mendoza turun dari kenderaan dengan keanggunan yang terlatih, seperti seseorang yang biasa melihat bilik senyap apabila dia masuk. Sutnya yang sempurna menjerit kekayaan. Jam tangan di pergelangan tangannya mungkin berharga lebih daripada 2 tahun hasil tuaian Aisyah, tetapi ada sesuatu yang berbeza padanya, sesuatu yang retak di matanya yang tidak pernah ada sebelum ini. Aisyah menyebut namanya seolah-olah ia adalah ayat suci. Dia kekal tidak bergerak seperti patung garam. Emosi yang telah dia kuburkan di lubuk hatinya mula bangkit seperti gunung berapi yang tidur. Kemarahan lama, kesakitan yang membeku, ketidakpercayaan mutlak, dan sesuatu yang lebih berbahaya yang dia enggan namakan. "Apa yang kamu buat di sini, Rizal?" Suara Aisyah muncul lebih tegas daripada yang pernah dia bayangkan. 5 tahun bekerja di ladang dari sebelum subuh, bertahan dengan tangannya sendiri, membesarkan anak seorang diri, telah menempa dirinya menjadi keluli yang kuat. Dia bukan lagi wanita naif, yang ditinggalkan menangis di pangsapuri kosong di bandar itu dengan nota dingin di atas meja marmar. "Saya perlu bercakap dengan kamu," jawabnya sambil melangkah selangkah. "Kamu ada 5 tahun untuk bercakap." Dia meletakkan bakul di atas tanah dan mengesat tangannya pada apron dengan gerakan yang sengaja. 5 tahun kesunyian yang memekakkan telinga, dan sekarang kamu muncul begitu sahaja. Pak Abu, jiran yang menjadi penyelamatnya selama bertahun-tahun ini, muncul dari hartanahnya yang bersebelahan. Dia adalah seorang lelaki yang telah matang oleh 80 musim matahari, dengan kebijaksanaan seseorang yang mengenali bahaya apabila dia menghirup udara yang sama. "Semuanya baik-baik saja, Aisyah?" tanya Pak Abu, sambil mengambil posisi strategik berhampiran Aisyah sebagai penjaga lama. Rizal memerhatikan lelaki tua itu dengan campuran hormat dan desakan yang terdesak. "Pak Abu, saya rasa Aisyah ada menulis kepada saya tentang kebaikan kamu bertahun-tahun lalu. Itu sebelum kamu meninggalkannya seperti pengecut." Pak Abu tidak melembutkan kata-katanya. "Sebelum kamu meninggalkannya tanpa apa-apa pun, bahkan penjelasan yang wajar." Jutawan itu menutup matanya seolah-olah menyerap tamparan yang patut diterima. "Pak Abu sangat betul. Saya seorang pengecut yang tidak dapat dimaafkan. Justru itu saya di sini." Saya tidak berminat dengan penyesalan kamu yang terlambat." Aisyah menyilangkan tangannya secara defensif. 5 tahun terlambat, Rizal. 5 tahun di mana saya membina semula hidup saya dari Abu. Di mana saya belajar untuk gembira tanpa kamu. Benar-benar gembira. Saya tahu itu dengan sempurna, dan saya tidak datang untuk meminta kamu kembali." Kata-kata Rizal kedengaran terdesak, mendesak. "Saya datang untuk meminta maaf dan untuk menyerahkan sesuatu yang menjadi hak kamu sepenuhnya." Aisyah mengerutkan dahi. "Apa yang kamu cakapkan ini?" Sebelum dia sempat menghuraikan, jeritan nyaring memecah udara desa. Seorang kanak-kanak kecil keluar dari rumah seperti kilat cahaya murni. Adam, baru berusia 4 tahun, dengan mata ibunya yang berkilauan dan tenaga yang melimpah ruah ciri-ciri usianya. Mama, tengok kereta besar itu." Kanak-kanak itu terpaku apabila melihat orang asing yang elegan itu segera bersembunyi di belakang kaki ibunya. Rizal terdiam seolah-olah menerima kejutan elektrik. Matanya bergerak dari kanak-kanak itu kepada Aisyah, mengira, menambah tahun, melakukan matematik yang tiba-tiba mendapat makna yang memusnahkan. "Kamu ada anak?" bisiknya dengan suara tercekik. Aisyah merasakan paksi planet itu condong dengan berbahaya.
Ini adalah saat yang telah dia latih ribuan kali dalam fikirannya selama hampir 5 tahun, saat di mana pembohongan yang diperlukan untuk bertahan hidup bertembung dengan kebenaran yang tidak dapat dielakkan. Ya, jawabnya dengan kesederhanaan brutal. Anak siapa? Soalan itu terapung di udara seperti bom tangan tanpa pin keselamatan. Pak Abu menegang dengan jelas. Makcik Kia, peniaga yang lalu di jalan itu dengan gerobaknya, berhenti pada jarak yang selamat, menghidu sesuatu yang besar sedang berlaku. Itu bukan urusan kamu. Aisyah mengangkat dagunya mencabar sambil membelai kepala Adam dengan perlindungan. Tetapi Rizal bukan orang bodoh. Dia telah membina empayar teknologi bernilai berbilion dolar, mampu membaca korak yang tidak kelihatan, menghubungkan titik-titik yang diabaikan oleh orang lain. Dan kini, memerhatikan kanak-kanak kecil itu, melakukan pengiraan tahun, kebenaran itu menyentaknya seperti tsunami. Berapa umurnya tepatnya? Tanyanya dengan suara bergetar. 4. Baru sahaja genap bulan lepas. Aisyah tidak berkedip. Saya pergi 5 tahun lalu. Betul? Yang bermakna saya mendapati saya hamil 2 minggu selepas kamu menghilang. Aisyah menghabiskan ayat itu dengan suara dingin. 2 minggu Rizal. Kamu sudah hilang dari hidup saya apabila saya memegang ujian kehamilan itu di tangan saya. Menggeletar seorang diri di bilik air itu. Lelaki itu terhuyung-hayang secara literal mencari sokongan pada kereta. Pak Abu melangkah ke hadapan, bersedia untuk menahan mereka jika dia rebah. Kenapa kamu tidak pernah beritahu saya? Suara Rizal pecah berkeping-keping. Beritahu kamu bagaimana tepatnya. Aisyah merasakan 5 tahun kesakitan yang terpendam mula meletus. Saya coba menghubungi kamu 100 kali. Nomor telepon kamu berubah, email kamu disekat, kamu memadam setiap jejak kewujudan kamu sebelumnya. Seolah-olah kamu telah memutuskan bahwa saya tidak pernah wujud. Bagaimana saya hendak memberitahu kamu tentang seorang bayi jika kamu telah memadam saya dari peta? Ya Allah, Allah tidak ada kaitan dengan ini. Dia menggelengkan kepala. Kamu memilih untuk menghilang sepenuhnya. Kamu memutuskan bahwa kerjaya kamu yang cemerlang di lembah silikon lebih penting daripada perkawinan kamu. Apabila saya akhirnya menerima bahwa kamu tidak mahu ditemui, saya sudah hamil 6 bulan, seorang diri, ketakutan, tanpa wang. Rizal menekuk mukanya dengan tangan. Saya tidak mengubah nomor saya untuk menyekat kamu. Saya mengubahnya karena saya melarikan diri dari diri saya sendiri, karena saya seorang pengecut yang tidak dapat menghadapi apa yang telah saya musnahkan. Saya fikir jika saya menghapuskan semua hubungan, kesakitan akan hilang. Sungguh senang untuk hati nurani kamu. Aisyah membalas dengan sindiran tajam. Adam, takut dengan ketegangan itu, berpaut lebih kuat pada ibunya. Mama, siapa lelaki itu? Kenapa Mama sedih? Soalan polos yang akan membela alam semesta kepada dua. Aisyah memandang anaknya, kemudian Rizal. Dia telah membayangkan senario ini dalam 1000 variasi yang berbeza. Dia telah berlatih jawaban dalam fikirannya semasa insomnia. Tetapi kini, dengan kedua-duanya di hadapannya, semua kata-kata yang disediakan hancur. Dia seseorang yang Mama kenal dulu sayangku, katanya akhirnya sambil mengangkat anaknya. Rizal melangkah ke arah mereka dengan tangan yang bergetar, dengan air mata sudah mula terbentuk. Adam, betul? Nama kamu Adam? Saya Rizal. Kanak-kanak itu menyembunyikan wajahnya di leher ibunya, malu dengan orang asing itu. Encik Rizal. Rizal mengulangi dengan suara pecah. Ayahnya sendiri adalah seorang encik kepadanya. Dia tidak mempunyai bapa. Pak Abu menyampuk dengan tegas seperti pokok owak. Dia mempunyai seorang ibu yang luar biasa yang membesarkannya seorang diri, yang bekerja dari subuh hingga senja untuk memberikannya segalanya. Kamu hanyalah seorang orang asing dengan kereta mahal. Pak Abu, tolonglah. Aisyah meletakkan tangan lembut pada lengan lelaki tua itu. Adam, sayangku, masuklah ke dalam untuk bermain. Mama perlu bercakap dengan encik ini. Mama akan baik-baik saja ke? Tanya kanak-kanak kecil itu dengan kebimbangan yang tidak sesuai dengan usianya. Mama akan baik-baik saja sayangku. Pergi. Kanak-kanak itu berlari ke arah rumah, berpaling sekali lagi untuk memerhatikan lelaki bersut elegan itu dengan rasa ingin tahu kanak-kanak. Setelah berada di luar jangkauan pendengaran, Rizal rebah. Dia benar-benar melutut di debu jalan. Ketua pegawai eksekutif jutawan itu, lelaki yang mempunyai dunia di kakinya, melutut di atas tanah, teresa-esak seperti kanak-kanak yang hilang. Saya kehilangan 4 tahun penuh pertama hidupnya. Dia teresak-esak tanpa kawalan. Langkah pertamanya, kata-kata pertamanya, 4 tahun pertama kewujudannya, segala-galanya yang lebih penting daripada apa-apa pun di alam semesta.
Aisyah merasakan retakan terbentuk di hatinya yang seperti keluli, tetapi dia kekal teguh. Itu pilihan kamu. Kamu memilih untuk melarikan diri. Saya memilih untuk bertahan hidup. Saya tidak tahu dia wujud. Dia mengangkat pandangan. Wajahnya bersalut air mata tulus. Jika saya tahu Aisyah, saya bersumpah demi segala yang suci bahwa... Apa? Aisyah menyampuk dengan tajam. Kamu akan melepaskan empire teknologi kamu yang cemerlang, $1 billion kamu, menjadi genius terkenal di lembah silikon yang sentiasa kamu impikan. Saya akan melepaskan segalanya tanpa berfikir 2 saat, jawabnya tanpa sedikit pun keraguan. Saya akan memilih untuk menjadi bapa, mengatasi mana-mana kekayaan yang boleh dibayangkan di planet ini. Kata-kata mudah, sekarang kamu sudah mempunyai segalanya. Mak Cikiah bergumam dari tempatnya dan penduduk kampung yang mula berkumpul mengangguk setuju. Rizal bangkit, perlahan-lahan, mengesat mukanya dengan tangan yang jelas bergetar. Dia mengeluarkan sampul tebal dari poket dalam jaketnya. Dia menghulurkannya kepada Aisyah dengan penghormatan hampir keagamaan. Apa ini? Bukalah, tolong. Aisyah mengambilnya dengan ketidakpercayaan mutlak dan mengeluarkan dokumen-dokumen itu. Apabila matanya membaca baris-baris undang-undang, wajahnya kehilangan semua warna. Ini tidak mungkin nyata. Ini benar-benar mustahil. Ia benar-benar nyata dan sah di sisi undang-undang, Rizal menegaskan dengan suara tegas. 50 juta dipindahkan terus ke nama kamu, tanpa satu syarat pun, tanpa ikatan apa-apa, sekarang atau selama-lamanya, Pak Abu bersiul perlahan. Penduduk kampung yang berkumpul berbisik-bisik terkejut. Mak Cikiah hampir terjatuh dari gerobaknya, berpaut pada sisi-sisinya. Kenapa kamu buat begitu? Aisyah berbisik, terkejut dengan jumlah astronomi itu. Kerana itulah yang paling kurang yang saya patut bayar atas sifat pengecut saya, jawabnya. 5 tahun nafkah yang tidak pernah saya berikan. 5 tahun lampin, ubat-ubatan, makanan, segala yang patut disediakan oleh seorang bapa. Saya mengira setiap sen yang diperlukan untuk membesarkan anak kita dan menggandakannya dengan 20 sebagai hukuman atas ketiadaan saya. Saya tidak mahu wang kamu yang dicemari rasa bersalah. Itu bukan wang rasa bersalah. Rizal menafikan dengan tegas sambil menggelengkan kepala. Ia adalah ganti rugi yang adil. Itulah yang sepatutnya kamu miliki. Sejak hari pertama, kamu memegang ujian kehamilan itu, menggeletar seorang diri, ketakutan, tidak tahu bagaimana kamu akan bertahan. Aisyah memerhatikan dokumen-dokumen itu sekali lagi dengan tangan bergetar. Ia adalah wang yang cukup untuk mengubah bukan sahaja hidupnya, tetapi juga seluruh kampung, untuk memberi Adam pendidikan terbaik yang boleh dibayangkan, untuk tidak lagi bimbang tentang kelangsungan hidup asas. Ada lagi yang perlu saya minta? Rizal menyambung dengan suara pecah. Saya mahu hak melawat. Saya sangat perlu mengenali anak saya. Saya tidak berniat untuk menggantikan apa-apa yang telah kamu bina, tetapi saya memerlukan peluang, hanya satu. Kini kemarahan Aisyah akhirnya meletup seperti gunung berapi. Selepas 5 tahun kamu muncul untuk menuntut hak. Kamu benar-benar fikir wang boleh membeli tiket masuk automatik ke dalam hidup kami? Saya tidak menuntut apa-apa pun. Dia mengangkat tangannya tanda menyerah sepenuhnya. Saya merayu kepada kamu sekali lagi jika perlu satu peluang. Saya merayu kepada kamu. Jawabannya tidak. Aisyah merenyukkan dokumen-dokumen itu dan membalingnya ke tanah dengan ganas. Kamu tidak boleh membeli jalan kembali kamu dengan cek, Aisyah. Pak Abu menyentuh lengannya dengan kebijaksanaan purba. Dengarlah dia sepenuhnya sebelum kamu membuat keputusan. Kamu juga, Pak Abu. Dia berpaling, merasa dikhianati oleh sekutu terbesarnya. Saya tidak mengatakan kamu perlu memaafkannya lagi. Lelaki tua itu berkata dengan beratnya berdekad-dekad pengalaman. Tetapi anak itu berhak mengenali bapa kandungnya, dan kamu berhak mendengar segala yang lelaki ini perlu akui sebelum kamu membuat keputusan muktamad. Rizal mengangguk, sangat berterima kasih kepada lelaki tua yang bijaksana itu. Kemudian dia memandang Aisyah dengan keputusasaan mutlak, terpancar pada setiap ciri wajahnya. Ada sesuatu yang lebih memusnahkan yang perlu kamu tahu segera. Sesuatu yang mengubah segalanya selama-lamanya. Sesuatu yang menyebabkan saya datang secara khusus hari ini dan bukan hari lain. Kesunyian yang menyusul itu begitu pekat seperti kabus. Aisyah merasakan seram sejuk menjalar ke tulang belakangnya. Cara Rizal mengucapkan kata-kata itu kedengaran bukan seperti manipulasi yang dirancang, tetapi seperti keputusasaan tulus seorang lelaki di ambang kehancuran. Apalagi yang mungkin ada? Tanyanya akhirnya, walaupun sebahagian daripadanya takut untuk mengetahui jawabannya. Rizal membuka mulut untuk menjawab.
Tetapi pada saat itu teleponnya mula bergetar dengan desakan. Dia melihat skrin dan semua warna hilang dari wajahnya. "Ini dokter saya," bisiknya. "Keputusan yang saya tunggu." Dia menjawab dengan tangan bergetar, menjauhkan diri beberapa langkah. Perbualan itu ringkas, tetapi jelas memusnahkan. Apabila dia kembali, dia kelihatan seperti telah menua 10 tahun dalam 30 saat. "Keputusan mengesahkan yang terburuk," katanya dengan suara datar, "mati. Saya perlu memberitahu kamu segalanya sekarang, Aisyah. Karena masa yang saya sangka ada baru sahaja berkurangan secara drastik." Malam itu, selepas konfrontasi emosi dengan pendedahan Rizal, Aisyah hampir tidak tidur. Pagi berikutnya tiba terlalu cepat. Dia telah berjaga sepanjang malam, memerhatikan Adam tidur lena, tertanya-tanya sama ada dia telah membuat keputusan yang betul dengan membenarkan Rizal masuk ke dalam hidup mereka tepat apabila dia ditakdirkan untuk pergi selama-lamanya. Pukul 6 pagi, apabila matahari baru sahaja mewarnai ufuk dengan warna emas pucat, dia mendengar deru enjin kendaraan mendekat. Rizal telah tiba tepat pada waktu yang dipersetujui. Dia telah menginap di satu-satunya hotel di kampung itu, sebuah bangunan sederhana yang mungkin sangat berbeza dari hotel 5 bintang yang biasa diinapnya. Tetapi apabila dia turun dari kereta sewa, wajahnya menunjukkan sesuatu yang tidak dijangka oleh Aisyah. Harapan yang tulus bercampur dengan ketakutan mutlak. "Selamat pagi," katanya malu-malu dari pintu masuk. "Terlalu awal." Adam bangun pukul 6.30 pagi secara rutin, jawab Aisyah sambil menjaga jarak fisikal. "Kamu tiba tepat pada waktunya." Pak Abu muncul dari hartanahnya membawa dokumen-dokumen yang direnyukkan yang telah dibuang Aisyah ke tanah pada hari sebelumnya. Dia telah mengutipnya dengan teliti, melicinkan helaian-helaian itu dan menyimpannya dalam sampul baru. "Ini penting," katanya sambil menyerahkannya kepada Aisyah. "Tidak kira apa keputusan kamu tentang dia. Wang ini milik Adam secara sah. Jangan tolak kerana kebanggaan." Aisyah mengambil sampul itu tanpa berkata apa-apa, merasakan berat 50 juta dalam kertas. "Pak Abu betul, seperti biasa. Ini bukan tentang dia, ia tentang masa depan anaknya." Sebelum mereka boleh bercakap lebih lanjut, Adam keluar dari rumah, masih berbaju tidur, rambutnya berserabut. Dia berhenti apabila melihat Rizal, teringat jelas perbualan yang memusnahkan pada hari sebelumnya. "Kamu datang lagi?" tanya Adam dengan kehati-hatian kanak-kanak kecil yang belum sepenuhnya percaya. "Saya datang." Rizal melutut untuk berada pada ketinggiannya. "Bolehkah saya tinggal sebentar dengan kamu?" Adam memandang ibunya mencari persetujuan. Aisyah mengangguk sedikit, hatinya hancur melihat ketidakpastian di mata anaknya. "Kamu tahu bermain kereta mainan?" tanya Adam akhirnya. "Sudah lama saya tidak bermain." Rizal mengaku dengan senyuman sedih. "Tetapi saya ingin sekali kamu mengajar saya." Dan begitu, dengan cara yang sangat mudah, bapa dan anak memulakan pagi pertama mereka bersama. Aisyah memerhatikan mereka dari tingkap dapur, sambil menyediakan kopi dengan air mata senyap mengalir. Rizal berada di atas lantai berdebu, mengotorkan seluarnya yang mahal, membuat bunyi enjin, sementara Adam menjelaskan kepadanya dengan serius bagaimana permainan itu berfungsi. "Ini lori bomba, ayah." Adam mengucapkan perkataan itu secara semula jadi, seolah-olah dia telah berlatih dalam fikirannya sepanjang malam. "Ia perlu menyelamatkan kereta-kereta lain, ayah." Perkataan itu tergantung di udara seperti sihir yang rapuh. Rizal terdiam sepenuhnya selama 3 saat penuh sebelum menjawab dengan suara tercekik. "Kalau begitu, mari kita selamatkan mereka semua, anakku." Pak Abu memerhatikan adegan itu dari anjung rumahnya, mengesat matanya secara diam-diam. Walaupun bagi seorang lelaki tua yang telah melihat tragedi yang tidak terhingga, ini adalah sesuatu yang memusnahkan dalam keindahan yang menyakitkan. 2 jam berikutnya berlalu dalam gelembung yang halus. Rizal mempelajari nama-nama semua mainan kegemaran Adam. Dia mendengar cerita tentang Tadika, tentang Imran kawan baiknya, tentang Cikgu Maria yang sangat baik tetapi sedikit tegas. Setiap perincian adalah khazanah yang Rizal hargai seperti emas murni. "Kenapa kamu tidak datang ketika saya bayi?" Adam bertanya tiba-tiba dengan keupayaan kanak-kanak untuk melontarkan bom emosi di tengah kedamaian. Rizal menarik nafas dalam. "Kerana saya melakukan kesilapan teruk, Adam. Kesilapan terburuk dalam hidup saya. Saya tidak tahu kamu wujud. Dan apabila saya pergi, ibu kamu tidak dapat mencari saya untuk memberitahu saya, kamu hilang ke? Ya, saya sangat hilang, tetapi saya sudah jumpa diri saya. Dan sekarang kamu akan hilang lagi apabila kamu mati." Soalan itu mengenai seperti tukul. Aisyah mendengar dari dalam,
terpaksa berpegang pada singki agar tidak rebah. Ya, anakku, Rizal menjawab dengan kejujuran brutal. Tetapi sebelum saya hilang selama-lamanya, saya ingin mengenali kamu sebaik mungkin. Saya ingin apabila kamu dewasa, kamu ingat bahwa ayah sangat mencintai kamu. Kamu mencintai saya walaupun kamu baru mengenali saya? Saya mencintai kamu sejak saat saya tahu kamu wujud. Adam memproses ini dengan keseriusan seorang ahli falsafah kecil. Baiklah, kalau begitu kamu boleh tinggal sehingga kamu pergi. Rizal memeluknya begitu erat sehingga kanak-kanak itu membantah sambil ketawa. Aisyah memerhati dari tingkap, hati terbelah dalam arah yang bertentangan. Sebahagian daripadanya membenci Rizal atas segalanya. Sebahagian yang lain, sebahagian berbahaya yang coba dia abaikan, merasakan sesuatu yang lebih rumit. Tepat pukul 10 pagi, apabila segalanya berubah lagi. Bunyi enjin yang kuat, berbeza dari bunyi di kampung, mengumumkan kedatangan kendaraan mewah lain. Sebuah BMW perak berhenti di hadapan rumah, menyebabkan debu dramatik. Seorang wanita turun dengan keanggunan korporat. Berusia 30-an, berpakaian kemas seolah-olah untuk mesyuarat perniagaan antara bangsa dengan beg tangan berjenama dan ekspresi seperti seseorang yang datang untuk menuntut haknya. Di belakangnya seorang lelaki tua bersut formal turun, jelas seorang peguam dari cara dia berpakaian. Rizal pucat serta-merta apabila melihatnya. Tidak, ini tidak mungkin. Bagaimana dia jumpa saya? Siapa dia? Aisyah keluar dari rumah dengan naluri pelindungnya diaktifkan. Wanita itu mendekati dengan langkah-langkah yang terhitung, mengabaikan Aisyah sepenuhnya dan menuju terus ke Rizal dengan kemarahan yang terkawal, hampir tidak dapat disembunyikan di sebalik sikap profesionalnya. Kamu fikir kamu boleh menghilang begitu sahaja, Rizal? Kamu fikir saya tidak akan mencari kamu? Suaranya dingin seperti ais. Puan Sri Amelia, apa yang kamu buat di sini? Rizal berdiri, secara naluri meletakkan dirinya di antara wanita itu dan Adam. Apa yang saya buat di sini? Puan Sri Amelia ketawa tanpa humor. Saya datang untuk menghentikan kegilaan yang kamu akan lakukan. Saya datang untuk melindungi syarikat yang kita bina bersama. Saya datang untuk memastikan kamu tidak menyerahkan kekayaan kita kepada orang asing. Aisyah merasakan darahnya mendidih. Maaf, siapa kamu? Puan Sri Amelia akhirnya memandangnya, menilainya dari atas ke bawah, dengan penghinaan, hampir tidak disembunyikan. Saya Puan Sri Amelia Sandoval, rakan kongsi Majority Tech Vision Corporation, dan kamu pasti bekas istri yang coba mengambil kesempatan daripada seorang lelaki yang sedang nazak. Berani kamu? Aisyah melangkah ke hadapan dengan mengancam. Pak Abu muncul serta-merta bersama beberapa jiran yang terkejut dengan kekecohan itu. Makcik Kiah meninggalkan gerobaknya. Jururawat Devi, jururawat kampung yang sedang lalu, berhenti bimbang. Puan Sri Amelia, cukup. Rizal memesan dengan suara lemah, tetapi tegas. Kamu tidak ada hak untuk datang ke sini. Saya mempunyai hak sepenuhnya. Dia mengeluarkan dokumen dari beg tangannya. Saya rakan kongsi kamu. Saya mempunyai kuasa undang-undang ke atas keputusan keuangan kamu apabila kamu tidak berupaya. Dan pakar onkologi kamu memberitahu saya bahwa keadaan mental kamu terjejas oleh ubat-ubatan. Itu bohong, Rizal hampir menjerit. Tetapi batuk mengganggu. Batuk itu ganas, membongkokkannya 2 kali. Jururawat Devi berlari ke arahnya secara profesional. Encik, kamu perlu duduk. Kamu mengalami episod. Adam, takut melihat ayahnya yang baru ditemui batuk darah ke dalam sapu tangan, mula menangis. Mama, ayah sakit ke? Puan Sri Amelia memerhatikan kanak-kanak itu buat kali pertama. Ekspresinya mengira dengan cepat. Jadi, betul, kamu ada anak yang tidak pernah kamu sebutkan dalam 5 tahun. Saya tidak tahu. Rizal menggapai-gapai antara batuk. Saya tidak tahu dia wujud sehingga semalam. Peguam Rashid Herrera, peguam Puan Sri Amelia, melangkah ke hadapan dengan air muka keunggulan undang-undang. Puan Aisyah Cruz, saya rasa, kami datang untuk memberitahu kamu bahwa sebarang pemindahan keuangan yang dijanjikan oleh Encik Rizal adalah boleh dipersoalkan secara undang-undang, memandangkan keadaan perubatan beliau. Dia memberikan dokumen-dokumen itu kepada saya dengan kerelaan hatinya sendiri. Aisyah memegang sampul itu dengan perlindungan. Dokumen yang boleh dibatalkan. Puan Sri Amelia membantah. Rizal tidak waras. Dia terdesak, emosional, diberi ubat. Dia tidak boleh membuat keputusan keuangan yang mengikat secara sah. Saya boleh membuat keputusan apa sahaja yang saya mahukan. Rizal berjaya mengeluarkan kata-kata di antara pernafasan yang sukar. Ini wang saya, anak saya, keputusan saya. Ini wang kita, Puan Sri Amelia membetulkan dengan dendam.
Saya memiliki 45% syarikat itu. Setiap sen yang kamu berikan akan menjejaskan harta saya. Saya tidak akan membenarkannya. Pak Abu mendekati dengan autoriti yang diperoleh selama berdekad-dekad. Cik Puan, ini adalah harta pribadi. Jika kamu tidak mempunyai urusan yang sah di sini, saya cadangkan kamu beredar. Saya mempunyai urusan yang sepenuhnya sah. Puan Sri Amelia mengeluarkan lebih banyak dokumen. Saya mempunyai perintah mahkamah, sementara yang menyekat sebarang pemindahan keuangan melebihi 100.000, sehingga kecekapan mental Encik Rizal dinilai. Dunia Aisyah terhenti. RM 50 juta disekat. Rizal cuba membantah, tetapi serangan batuk lain membongkokkannya. Jururawat Devi bimbang memeriksa nadinya, bergumam tentang keperluan ke hospital. Selain itu, Puan Sri Amelia menyambung dengan kepuasan kejam. Saya membawa Dr. Kumar Santana, seorang pakar psikiatri forensik, yang akan menilai keupayaan mental Encik Rizal esok. Sehingga itu, semua keputusan keuangannya digantung secara sah. Ini adalah rampasan kuasa korporat. Rizal mengeluh. Kamu mengambil kesempatan daripada penyakit saya untuk mengambil kawalan penuh. Saya melindungi hak saya. Puan Sri Amelia membalas dengan dingin. Jika kamu akan mati, Rizal, sekurang-kurangnya pastikan legasi kamu kekal di mana ia sepatutnya. Dalam syarikat yang kita bina bersama, bukan di tangan oportunis kampung. Aisyah tidak dapat menahan diri lagi. Dia melangkah 2 langkah dan berdiri di hadapan Puan Sri Amelia dengan kemarahan keibuan yang melindungi. Dengar sini baik-baik, saya tidak peduli dengan wang kamu. Saya tidak peduli dengan syarikat kamu. Satu-satunya perkara yang saya peduli ialah lelaki ini mengenali anaknya sebelum dia mati. Jika kamu menghalang jalan itu dengan ketamakan kamu, saya bersumpah bahwa... Puan Sri Amelia tersenyum kejam. Kamu mengancam saya? Saya seorang peguam korporat, Puan Aisyah. Ancaman tidak menakutkan saya, tetapi ini sepatutnya. Satu suara baru menyampuk. Cikgu Maria, guru Adam, telah tiba dengan teleponnya di tangan, merakam keseluruhan perbualan. Saya telah mendokumenkan setiap perkataan, Cik Puan Amelia, termasuk tuduhan fitnah kamu terhadap Puan Aisyah, termasuk pengakuan kamu memanipulasi penilaian perubatan. Ini akan menjadi viral di media sosial dalam 30 saat. Puan Sri Amelia pucat sedikit. Dalam era digital, reputasi adalah segalanya. Tambahan pula, Pak Abu menambah dengan kebijaksanaan purba. Kampung kecil ini mempunyai ingatan yang panjang, dan kami tidak suka orang yang datang untuk menyalahgunakan orang kami. Kamu mungkin mempunyai peguam di bandar, tetapi di sini kami adalah undang-undang moral. Penduduk kampung yang berkumpul berbisik-bisik persetujuan yang mengancam. Puan Sri Amelia dan peguamnya bertukar pandangan. Jelas tidak menjangkakan tentangan yang teratur. Ini belum berakhir, Puan Sri Amelia, katanya sambil menyimpan dokumen-dokumennya. Kita jumpa di Mahkamah Rizal, dan apabila saya menang, wang itu akan kekal di mana ia sepatutnya. Dia beredar secara dramatik dengan peguamnya. BMW itu menimbulkan debu dendam. Rizal rebah ke tanah, lesu secara fisikal dan emosi. Jururawat Devi melutut di sebelahnya, memeriksa tanda-tanda vital dengan bimbang. Kamu perlu segera berehat. Badan kamu tidak tahan tekanan ini. Dia mendiagnosis secara profesional. Adam mendekat malu-malu menyentuh lengan ayahnya dengan tangan kecil yang bergetar. Wanita jahat itu akan mengambil wang itu ke... Rizal memandangnya dengan mata berair. Ayah tidak tahu anakku, tetapi ada sesuatu yang lebih penting daripada wang. Apa? Saat-saat ini dengan kamu, tiada siapa yang boleh mengambilnya dari kita. Rizal hampir tidak dapat berjalan ke hotel selepas rebah. Jururawat Devi berkeras untuk menemaninya, sentiasa memeriksa tanda-tanda vitalnya dengan kebimbangan profesional yang semakin meningkat. Lawatan Puan Sri Amelia bukan sahaja telah menghancurkannya secara emosi, tetapi juga secara fisikal, mempercepat kemerosotan yang telah diberi amaran oleh doktor. Kamu perlu pergi ke hospital sebenar. Jururawat Devi memberitahunya apabila mereka tiba di bilik sederhana itu. Badan kamu menyerah lebih cepat daripada sepatutnya. Tidak, Rizal menjawab dengan tegas. Saya sudah menghabiskan cukup masa di hospital. Saya lebih suka hari-hari ini bersama anak saya daripada berminggu-minggu disambungkan ke mesin. Malam itu Aisyah tidak dapat tidur lagi. Dia berbolak-balik di katil memproses segalanya. Kedatangan Puan Sri Amelia telah mengubah sesuatu yang asas. Tuduhan wanita itu, sikap dinginnya yang terkira, cara dia menuntut hak ke atas Rizal, seolah-olah dia adalah harta korporat. Ada sesuatu yang tidak kena dalam keseluruhan cerita itu. Pukul 3 pagi dia mendengar kerikil mengetuk tingkapnya.
Dia menjenguk dan melihat Rizal di bawah, berbalut jaket, menggigil sedikit kerana kesejukan malam. "Kamu gila ke?" bisiknya sambil turun. "Sudah pukul 3 pagi. Kamu sepatutnya berehat. Saya perlu bercakap dengan kamu segera." Suaranya berbeza, terdesak. "Ada perkara yang tidak saya beritahu kamu, perkara yang menjelaskan segalanya. Dan selepas melihat Puan Sri Amelia hari ini, saya tahu jika saya tidak memberitahu kamu sekarang, kamu tidak akan pernah mengetahui kebenaran sepenuhnya." Aisyah membiarkannya masuk secara senyap-senyap. Dia menyediakan teh panas, sementara Rizal mengeluarkan komputer riba lama dari bagnya. Tangannya bergetar apabila membukanya, bukan sahaja kerana penyakit itu, tetapi juga kerana apa yang akan dia dedahkan. "5 tahun lalu apabila saya meninggalkan kamu," dia memulakan dengan suara bergetar. "Ia bukan hanya kerana cita-cita. Itu adalah pembohongan yang saya katakan kepada diri saya sendiri. Kebenarannya jauh lebih gelap." Aisyah duduk di hadapannya. Jantungnya berdegup kencang. "Kebenaran apa?" "Puan Sri Amelia Sandoval bukan sahaja rakan kongsi perniagaan saya," Rizal mengaku sambil memandang Aisyah secara langsung. 5 tahun lalu dia adalah pembantu eksekutif saya. Cemerlang, bercita-cita tinggi, manipulatif seperti tiada siapa yang pernah saya kenali. Apa kaitan dia dengan pemergian kamu?" Rizal memusingkan komputer riba ke arah Aisyah. Di skrin, terdapat email lama dengan tarikh 5 tahun yang lalu. Dia mula membacanya dengan kuat, setiap perkataan seperti pisau. "Rizal, saya perlu menunjukkan sesuatu yang penting tentang Aisyah. Saya tidak mahu memberitahu kamu, tetapi sebagai kawan kamu, saya tidak boleh membiarkan kamu hidup dalam penipuan." Rizal membaca email pertama. Aisyah merasakan seram sejuk. "Apa yang kamu cakapkan?" "Puan Sri Amelia menghabiskan 3 bulan sebelum saya pergi, menanam keraguan secara halus, komen kasual tentang bagaimana dia melihat kamu dengan lelaki lain, bagaimana kamu ketawa berbeza dengan jiran. Benih racun kecil." Rizal membuka fail lain. Itu adalah gambar-gambar. Aisyah melihatnya dan darahnya mendidih. Itu adalah gambarnya 5 tahun yang lalu, diedit secara digital untuk kelihatan seperti dia berada dalam situasi yang membahayakan dengan lelaki yang tidak dikenalinya. "Ya Allah," bisiknya ngeri. "Gambar-gambar ini palsu. Saya tahu sekarang." Rizal menitiskan air mata. "Tetapi 5 tahun yang lalu, apabila Puan Sri Amelia menunjukkannya kepada saya bekerja 18 jam sehari, tertekan, paranoid, dan saya jatuh sepenuhnya ke dalam perangkapnya. Saya percaya kamu mengkhianati saya, sebab itu kamu pergi." Aisyah merasakan dunia disusun semula kerana gambar-gambar palsu itu. "Saya muda, bodoh, sombong." Rizal menekuk mukanya. "Daripada berhadapan dengan kamu, saya memutuskan untuk melarikan diri. Saya fikir jika saya menghilang, ia akan menyakitkan kamu sama seperti saya kesakitan kerana pengkhianatan yang disangka itu. Saya menukar semua kenalan saya kerana saya tidak mahu kamu merayu saya untuk kembali. Saya mahu kamu merasakan ditinggalkan." Aisyah tidak tahu sama ada hendak menjerit atau menangis, "Jadi kamu menghukum saya untuk sesuatu yang tidak pernah saya lakukan. Kamu meninggalkan saya berdasarkan pembohongan." "Ya, dan apabila saya tiba di California, Puan Sri Amelia sudah menyediakan segalanya. Pejabat sedia, kontrak perkongsian dirangka, pelabur menunggu. Saya sedar kemudian bahawa dia telah mengatur segalanya dari awal." "Kenapa? Kenapa dia buat begitu?" Rizal membuka fail lain. Ia adalah surat tulisan tangan Puan Sri Amelia, tidak pernah dihantar, tetapi disimpan dalam komputer pribadinya, yang telah digodam oleh Rizal beberapa bulan yang lalu apabila dia mula curiga. "Kerana dia taksub dengan saya," Rizal membaca surat itu. "Rizal adalah milik saya. Dia sepatutnya sentiasa menjadi milik saya. Wanita kampung itu tidak layak untuk seorang jenius seperti dia. Saya akan membebaskannya dari kehidupan biasa-biasa itu, walau apapun kosnya." Aisyah membaca keseluruhan surat itu. Ngeri. Ia mengganggu dalam ketaksubannya, memperincikan rancangan, bagaimana untuk memisahkan Rizal dari istrinya, bagaimana untuk membina sebuah empayar di mana mereka berdua akan menjadi pasangan dalam perniagaan dan kehidupan. "Apabila saya menemui surat ini 6 bulan yang lalu," Rizal menyambung, "saya berhadapan dengan Puan Sri Amelia. Dia menafikan segalanya. Dia berkata ia adalah draft novel romantis dan saya salah faham. Tetapi saya tahu kebenarannya. Dan 50 juta yang kamu tawarkan kepada saya, itu adalah wang pribadi saya, bukan dari syarikat," jelasnya. "Saya mengasingkan dana bertahun-tahun lalu dalam akaun berasingan. Puan Sri Amelia betul bahawa dia memiliki 45% syarikat itu, tetapi wang yang saya alihkan adalah sepenuhnya bebas. Jadi,
Dia tidak boleh menyekatnya secara sah. Aisyah faham. Dia boleh cuba, tetapi dokumen-dokumen itu sah, sebab itu dia datang sendiri. Dia terdesak, kerana dia tahu jika wang itu sampai kepada kamu, dia akan kehilangan cara terakhirnya untuk mengawal saya. Pada ketika itu, Adam muncul di pintu menggosok matanya. Mama, Adam tidak boleh tidur. Adam mimpi buruk tentang wanita jahat itu. Aisyah mengangkatnya. Mari sini sayangku, semuanya baik-baik saja. Rizal menghulurkan tangannya malu-malu. Boleh saya? Adam mengangguk, dan Rizal memeluknya ke dadanya. Kanak-kanak itu meringkuk secara semula, jadi seolah-olah dia telah melakukan ini ribuan kali sebelum ini. Aisyah memerhatikan adegan itu, hatinya hancur melihat apa yang sepatutnya berlaku dari awal. Ayah, kenapa wanita jahat itu benci ayah? Adam bertanya dengan kejujuran kanak-kanak yang brutal. Kerana saya membuat kesilapan lama dulu, anakku. Dan dia marah kerana sekarang saya ingin memperbaikinya. Ayah akan dapat memperbaikinya sebelum ayah pergi ke syurga? Rizal memeluk anaknya lebih erat. Saya akan cuba dengan seluruh jiwa raga saya. Pak Abu mengetuk pintu dengan perlahan. Dia telah melihat lampu-lampu menyala dan mengesyaki ada masalah. Apabila Aisyah menjelaskan segalanya kepadanya, lelaki tua itu bersiul perlahan. Wanita itu berbahaya. Dia tidak akan menyerah kalah dengan mudah. Saya tahu, Rizal mengaku. Sebab itu saya mengupah seseorang yang boleh membantu. Encik Siva Zamora, bekas rakan kongsi asal saya sebelum Puan Sri Amelia muncul. Dia tahu banyak perkara, dokumen, bukti bagaimana Puan Sri Amelia memanipulasi kontrak dan hubungan. Di mana lelaki itu? Pak Abu bertanya. Dia akan tiba esok di kampung. Dia mempunyai bukti yang kita perlukan untuk mendedahkan Puan Sri Amelia sepenuhnya. Pagi berikutnya tiba dengan berita yang mengubah segalanya sekali lagi. Jururawat Devi tiba berlari ke rumah Aisyah dengan wajah bimbang. Aisyah, Rizal rebah di hotel. Dia telah dibawa ke klinik kesihatan kampung. Keadaannya merosot secara dramatik semalam. Jantung Aisyah terhenti. Adam di mana? Dengan Cikgu Maria di Tadika. Saya fikir lebih baik dia tidak melihatnya begitu. Mereka berlari ke klinik kesihatan kecil itu. Rizal berada di atas katil, disambungkan ke monitor asas dengan Dr. Ines Navarro yang datang dari Hospital Serantau, memeriksanya dengan bimbang. Badannya menyerah lebih cepat daripada yang dijangka, jelas dokter itu. Tekanan semalam mempercepat segalanya. Dia hanya ada beberapa minggu, mungkin beberapa hari, bukan bulan. Tidak, Aisyah merasakan dia lemas. Mereka kata dia ada 2 atau 3 bulan. Leukemia tidak dapat diramalkan, terutamanya dalam kes lanjutan. Apabila pesakit mengalami episod tekanan melampau, ia boleh mempercepat kemerosotan secara eksponen. Rizal membuka matanya dengan lemah. Aisyah, dia mendekat memegang tangannya. Itu adalah kali pertama dia menyentuhnya secara sukarela sejak dia kembali. Saya di sini. Puan Sri Amelia merancang ini, bisiknya. Dia datang semalam secara khusus untuk memberi tekanan kepada saya. Dia tahu setiap episod mendekatkan saya kepada pengakhiran. Dia mahu saya mati sebelum saya dapat memastikan wang itu untuk Adam. Itu mengerikan. Itu Puan Sri Amelia. Rizal batuk dengan lemah. Encik Siva tiba petang ini. Dia ada semua yang kita perlukan. Janji saya kamu akan mendengarnya. Janji saya kamu akan berjuang untuk Adam. Jangan bercakap begitu. Aisyah menggenggam tangannya. Kamu akan baik-baik saja. Saya tidak akan baik-baik saja. Dia tersenyum sedih. Tetapi tidak mengapa, kerana saya mengenali anak saya, kerana saya akhirnya memberitahu kamu kebenaran, kerana selepas 5 tahun hidup dengan pembohongan, hari-hari terakhir ini adalah nyata. Pada saat itu, di sebalik semua kesakitan, semua penderitaan, semua masa yang hilang, Aisyah merasakan sesuatu yang tidak pernah dia sangka akan rasakan lagi untuk Rizal Mendoza. Maaf, tidak lengkap, tidak mutlak, tetapi permulaan sesuatu yang serupa. Saya akan berjuang, janji Aisyah. Untuk Adam, untuk kamu, untuk kebenaran. Petang itu seorang lelaki tiba di kampung dengan teksi dari bandar. Encik Siva Zamora, bekas rakan kongsi Rizal, membawa beg tangan penuh dokumen yang akan mengubah segalanya. Dia adalah seorang lelaki berpenampilan biasa, tetapi matanya bersinar dengan keazaman seseorang yang mengetahui rahasia yang boleh memusnahkan empayar. Puan Aisyah Cruz, dia memperkenalkan dirinya secara formal. Saya datang untuk membantu dan percayalah, saya mempunyai bukti yang cukup untuk menghantar Puan Sri Amelia Sandoval ke penjara atas tuduhan penipuan korporat, manipulasi, dan pemalsuan dokumen. Pak Abu, Aisyah,
dan beberapa jiran berkumpul di rumah sementara Encik Siva membentangkan dokumen-dokumen, email yang dicetak, rekod kewangan. Puan Sri Amelia bukan sahaja memanipulasi Rizal untuk memisahkannya daripada kamu, jelasnya. Dia juga secara sistematik mencuri wang dari syarikat selama bertahun-tahun, kontrak palsu, akaun luar pesisir, semuanya didokumenkan di sini. Kenapa kamu simpan ini? Aisyah bertanya. Kerana Puan Sri Amelia mengeluarkan saya dari syarikat 3 tahun lalu apabila saya menemui penipuannya. Dia mengancam untuk merosakkan kerjaya saya jika saya bercakap. Tetapi apabila Rizal menghubungi saya minggu lalu mengatakan dia sedang nazak dan memerlukan bantuan saya tahu masa kebenaran telah tiba. Makcik Kia, yang telah mendengar secara senyap, bercakap, Hakim Fauzi Delgado dari Mahkamah Daerah adalah sepupu saya. Dia jujur. Jika kita tunjukkan bukti ini kepadanya, Puan Sri Amelia akan kehilangan segalanya. Kita perlu bertindak cepat. Encik Siva memberi amaran. Puan Sri Amelia sudah memfailkan kertas kerja untuk menilai kecekapan mental Rizal esok. Jika dia memenangi perbicaraan itu, dia boleh membatalkan semua keputusannya, termasuk pemindahan wang kepada anaknya. Apa yang perlu kita lakukan? Pak Abu bertanya dengan keazaman tentera. Serang balas, Encik Siva tersenyum. Esok di perbicaraan itu kita bukan sahaja akan mempertahankan kecekapan mental Rizal. Kita akan mendedahkan Puan Sri Amelia Sandoval sepenuhnya. Subuh hari perbicaraan tiba dengan awan kelabu mengancam ribut. Rizal hampir tidak dapat bangun dari katil pusat kesihatan tempat dia menghabiskan malam di bawah pengawasan. Dr. Ines Navarro jelas, badannya runtuh lebih cepat daripada jangkaan. Kamu tidak sepatutnya pergi ke perbicaraan itu. Dia memberi amaran sambil memeriksa tanda-tanda vitalnya yang membimbangkan. Badan kamu memerlukan rehat mutlak. Saya perlu pergi. Rizal berkeras dengan suara lemah tetapi bertekad. Ini adalah peluang terakhir untuk memastikan masa depan anak saya. Selepas ini mereka boleh meletakkan saya dalam koma yang diinduksi jika mereka mahu, tetapi hari ini saya akan hadir. Aisyah tiba awal bersama Adam. Kanak-kanak itu berkeras untuk menemani mereka walaupun Cikgu Maria membantah yang menawarkan untuk menjaganya. Sesuatu di mata kanak-kanak itu menunjukkan pemahaman yang lebih mendalam daripada yang sesuai dengan usianya yang 4 tahun. Saya mahu bersama ayah, katanya ringkas, dan tiada siapa yang sampai hati untuk menolaknya. Pak Abu memandu truk lamanya membawa Rizal, Encik Siva, dan Aisyah bersama Adam. Perjalanan 40 menit ke Mahkamah Daerah senyap, masing-masing memproses apa yang akan berlaku. Kamu pasti kamu mempunyai bukti yang cukup? Aisyah bertanya kepada Encik Siva dengan suara perlahan. Saya mempunyai lebih daripada cukup, jawabnya dengan keyakinan. Puan Sri Amelia Sandoval telah beroperasi dengan andaian tiada siapa yang akan menyimpan rekod manipulasinya. Dia silap. Mereka tiba di bangunan mahkamah dan mendapati Puan Sri Amelia sudah mengambil posisi dengan pasukan undang-undangnya. 3 peguam bersut mahal, Dr. Kumar Rifas, seorang pakar psikiatri forensik yang telah dibayar untuk menilai Rizal dan peguam Rashid Herrera dengan ekspresi kemenangan awal. Rizal, Puan Sri Amelia menyapanya dengan dingin sambil melihatnya tiba di kerusi roda. Saya lihat keadaan kamu semakin teruk. Mungkin ini adalah petanda bahwa kamu sepatutnya berada di hospital, bukan di mahkamah. Mungkin itu adalah petanda bahwa tekanan yang kamu sebabkan kepada saya sedang mencapai tujuan yang tepat yang kamu inginkan. Rizal membalas sambil memandangnya secara langsung. Mempercepat kematian saya sebelum saya dapat melindungi anak saya. Puan Sri Amelia ketawa tanpa humor. Sungguh dramatik. Ini adalah jenis pemikiran paranoid yang Dr. Kumar akan dokumenkan sebagai bukti ketidakcekapan mental kamu. Kita akan lihat, Encik Siva menyampuk dengan senyuman misteri. Pada ketika itu seorang wanita berpenampilan profesional, tetapi mudah didekati muncul. Peguam Meiling Soto, seorang peguam tempatan yang telah dihubungi oleh Makcik Kia. Dia bukan peguam dari firma besar, tetapi dia mempunyai reputasi mempertahankan kes-kes yang adil dengan keganasan singa betina. Encik Rizal, Puan Aisyah, dia memperkenalkan dirinya. Saya datang untuk mewakili kamu berdua dan percayalah, selepas meneliti dokumen-dokumen yang Encik Siva hantar kepada saya semalam, saya sangat teruja dengan kes ini. Bilik mahkamah segera penuh. Selain pihak-pihak yang terlibat, beberapa jiran kampung telah datang untuk menyokong Aisyah, Makcik Kia, Cikgu Maria, Jururawat Devi, malah Lisa bersama anaknya Imran. Hakim Abdullah Delgado masuk dengan kehadiran yang menimbulkan hormat serta merta.
Kita akan meneruskan perbicaraan mengenai kecekapan mental Encik Rizal Mendoza, umum hakim dengan suara yang serius. Pemohon, Cik Puan Amelia Sandoval, silakan. Peguam Puan Sri Amelia bangun dengan keyakinan yang terlatih. Yang Arif, kami datang untuk membuktikan bahawa Encik Rizal, disebabkan penyakit terminalnya dan ubat-ubatan yang kuat, tidak berada dalam keadaan mental yang sesuai untuk membuat keputusan kewangan yang rasional. Secara khusus, dia cuba memindahkan 50 juta rike kepada bekas istri yang tidak dihubunginya selama 5 tahun. Bantahan, Peguam Mei Ling berdiri. Istilah bekas istri dan tanpa hubungan adalah mengelirukan. Mereka dipisahkan oleh manipulasi pihak ketiga yang didokumenkan, khususnya oleh Cik Puan Amelia Sandoval. Puan Sri Amelia pucat sedikit. Itu sama sekali tidak benar. Kami akan membuktikannya, Peguam Mei Ling membalas dengan tenang. Dr. Kumar dipanggil sebagai saksi pertama. Dia menjelaskan dengan jargon psikiatri bagaimana pesakit terminal sering mengalami keputusan emosional dan tidak rasional berdasarkan rasa bersalah dan keputusasaan eksistensial. Encik Rizal, dia menyimpulkan, jelas sedang mengimbangi 5 tahun ketidakhadiran dengan kemurahan hati kewangan yang tidak rasional terhadap seorang anak yang baru dikenalinya. Adam, duduk di pangkuan Aisyah, mengerutkan dahi. Apa maksud tidak rasional? Maksudnya mereka fikir ayah keliru, sayangku. Aisyah berbisik. Tapi ayah tidak keliru. Adam berkata dengan suara yang lebih tinggi daripada yang dia maksudkan. Dia mencintai saya. Bilik itu senyap. Hakim Abdullah memandang kanak-kanak itu dengan ekspresi yang lembut. Tolong jaga ketentraman dalam mahkamah, katanya dengan lembut. Teruskan. Giliran Peguam Mei Ling. Dia berdiri dengan tablet di tangannya yang disambungkan ke proyektor di bilik itu. Yang Arif, saya ingin mengemukakan bukti yang mengubah sepenuhnya konteks kes ini. 5 tahun yang lalu, Cik Puan Amelia Sandoval, yang merupakan pembantu eksekutif Encik Rizal, secara sistematik mengatur pemisahan perkahwinan mereka melalui pemalsuan bukti, bantahan. Peguam Puan Sri Amelia bangun. Ini tidak relevan dengan kecekapan mental. Ia sepenuhnya relevan. Peguam Mei Ling membantah, kerana ia menunjukkan corak manipulasi 5 tahun yang berterusan hingga hari ini. Cik Puan Amelia tidak berada di sini untuk melindungi Encik Rizal. Dia berada di sini untuk melindungi kawalan kewangannya ke atas Encik Rizal. Hakim menimbangkan, saya akan membenarkan bukti. Teruskan. Peguam Mei Ling menayangkan email-email yang telah ditunjukkan oleh Rizal kepada Aisyah, kemudian gambar-gambar palsu. Kemudian, dengan memusnahkan, dia menayangkan surat tulisan tangan Puan Sri Amelia di mana dia mengakui obsesinya. Rizal adalah milik saya. Dia sepatutnya sentiasa menjadi milik saya. Dia membaca dengan kuat. Surat ini ditulis oleh Cik Puan Amelia Sandoval 5 tahun lalu, memperincikan rancangannya untuk memisahkan Encik Rizal dari istrinya. Puan Sri Amelia berdiri dengan marah. Surat itu diambil di luar konteks. Itu adalah fiction, satu latihan kreatif. Latihan kreatif? Encik Siva berdiri. Kalau begitu, jelaskan dokumen-dokumen ini. Cik Puan Amelia. Dia mula menayangkan rekod kewangan, pemindahan mencurigakan, kontrak palsu, akaun luar pesisir, tahun demi tahun bukti yang didokumenkan dengan teliti. Selama 5 tahun, Encik Siva menjelaskan, Puan Sri Amelia Sandoval telah menyeleweng dana syarikat, kontrak fiksyen dengan syarikat-syarikat bayangan. Semuanya boleh dijejaki terus ke akaun di bawah kawalannya. Wajah Puan Sri Amelia kehilangan semua warna. Peguam-peguamnya mula berbisik-bisik sesama sendiri dengan terdesak. Ini tidak masuk akal, dia cuba membela diri. Ini adalah tuduhan tanpa asas. Tanpa asas? Peguam Mei Ling menayangkan lebih banyak dokumen. Di sini ada tanda tangan kamu, kebenaran kamu, pemindahan bank kamu. Encik Siva sebagai bekas rakan kongsi menyimpan salinan semuanya sebelum kamu memaksanya keluar dari syarikat. Hakim Abdullah membongkok ke hadapan, jelas bimbang dengan apa yang dilihatnya. Ini adalah bukti kemungkinan penipuan korporat. Kenapa tidak dilaporkan lebih awal? Kerana saya diancam, Encik Siva menjawab. Cik Puan Amelia mengancam untuk memusnahkan kerjaya saya dan keluarga saya jika saya bercakap. Tetapi apabila Rizal menghubungi saya mengatakan dia sedang nazak, saya tahu itu adalah masa kebenaran. Pada saat itu, seorang lagi masuk ke bilik, pendakwa raya Nadia Torres, yang telah memantau kes itu selepas Peguam Mei Ling memaklumkannya malam sebelumnya. Yang Arif, dia mengumumkan, pihak pendakwaan mempunyai minat terhadap dokumen-dokumen ini. Ini boleh menjadi pelbagai tuduhan jenayah. Puan Sri Amelia berdiri dengan kasar. Ini adalah sarkas.
Saya tidak datang ke sini untuk dituduh melakukan jenayah yang direka-reka. Ia bukan direka-reka, satu suara lemah berkata dari kerusi roda. Rizal telah senyap, menjimatkan tenaga, tetapi kini dia bercakap dengan kejelasan yang mengejutkan. Puan Sri Amelia, saya menghabiskan 5 tahun hidup dalam pembohongan kamu. 5 tahun percaya bahwa istri saya telah mengkhianati saya, sedangkan kamu yang mengkhianati saya setiap hari. Kamu mencuri uang saya, kamu mencuri masa saya, kamu mencuri peluang untuk mengenali anak saya sejak kelahirannya. Saya membuat kamu jutawan. Puan Sri Amelia hampir menjerit, kehilangan ketenangan. Tanpa saya, kamu akan tetap menjadi seorang pengatur cara biasa-biasa di sebuah pangsapuri biasa-biasa dengan istri yang biasa-biasa. Kesunyian yang menyusul adalah mutlak. Semua orang di bilik itu memahami pada saat itu sifat sebenar Puan Sri Amelia Sandoval. Hakim Abdullah mengetuk palu. Cek Puan Amelia, komen kamu, direkodkan, teruskan dengan tertib. Peguam Mei Ling mengambil kesempatan. Yang Arif, jelas sekali Cik Puan Amelia tidak bertindak demi kepentingan Encik Rizal. Permohonan penilaian mentalnya adalah usaha terakhir yang terdesak untuk mengekalkan kawalan ke atas seseorang yang akhirnya melarikan diri dari manipulasinya. Encik Rizal, sambungnya, sedang membuat keputusan paling rasional yang mungkin, memastikan masa depan anak kandungnya sebelum dia mati. Itu bukan ketidakcekapan mental, itu adalah tanggung jawab keibubapaan. Adam, yang telah mendengar segalanya dengan keseriusan yang mustahil untuk usianya, turun dari pangkuan Aisyah dan berjalan ke hadapan. Encik Hakim, katanya dengan suara jelas yang membuat semua orang menoleh. Ayah saya tidak gila, dia hanya mahu membantu saya sebelum dia pergi ke surga. Itu buruk ke? Hakim Abdullah, seorang lelaki yang keras yang telah matang selama berdekad-dekad di mahkamah, terpaksa berkedip beberapa kali untuk menahan emosi. Tidak, anak muda, jawabnya dengan lembut. Itu sama sekali tidak buruk. Kalau begitu kamu boleh beritahu wanita jahat itu supaya pergi. Dia menakutkan ayah saya dan membuat dia lebih sakit. Bilik itu menahan nafas secara kolektif. Puan Sri Amelia membuka mulut untuk membantah, tetapi hakim mengangkat tangannya. Saya telah melihat bukti yang cukup. Isytiharnya. Permohonan penilaian mental ditolak. Encik Rizal jelas waras sepenuhnya, keputusan keuangannya sah dan mengikat secara undang-undang. Selain itu, sambungnya sambil memandang Puan Sri Amelia dengan serius. Saya akan menyerahkan semua bukti penipuan korporat ini kepada pihak pendakwaan untuk siasatan penuh. Cik Puan Amelia, saya cadangkan kamu mengupah peguam jenayah. Kamu akan memerlukannya. Puan Sri Amelia kelihatan seperti patung garam. Dunianya yang dibina di atas pembohongan dan manipulasi runtuh secara masa nyata. Ini belum berakhir. Dia mengancam dengan lemah. Saya mempunyai sumber. Saya mempunyai hubungan. Apa yang kamu ada, pendakwa Raya Nadia menyampuk, adalah waran tangkap yang belum selesai atas tuduhan penipuan, penyelewengan dan pemalsuan dokumen, pegawai, sila. 2 anggota polis yang telah menunggu di luar masuk. Puan Sri Amelia Sandoval ditangkap di tengah-tengah bilik mahkamah. Peguam-peguamnya yang mahal melarikan diri seperti tikus dari kapal yang tenggelam. Apabila dia dibawa pergi, Rizal merasakan beban terangkat dari bahunya, beban yang telah dipikulnya selama 5 tahun tanpa benar-benar memahaminya. Aisyah memandangnya dari tempat duduknya, air mata mengalir. Adam berlari ke arah ayahnya, memeluknya dengan kekuatan kanak-kanak kecil yang memahami sesuatu yang penting telah berlaku. Ayah menang, bisiknya di dadanya. Kita menang anakku, Rizal membetulkannya. Kita semua menang. Tetapi di tengah-tengah perayaan itu, tiada siapa yang perasan seorang lelaki duduk di barisan belakang. Seorang lelaki yang telah mencatat nota dengan marah. Seorang lelaki yang bekerja untuk sebuah akhbar kebangsaan dan baru sahaja menyaksikan cerita terbesar tahun itu. Dan tiada siapa yang perasan sampul surat yang Puan Sri Amelia telah terjatuh secara tidak sengaja apabila dia ditangkap. Sebuah sampul yang dikutip oleh Pak Abu secara diam-diam, mengerutkan dahi apabila membaca kandungannya. Di dalamnya terdapat sebuah dokumen, sijil perubatan, tetapi bukan milik Rizal, milik orang lain, seseorang yang kewujudannya akan mengubah segala yang telah mereka bina dalam beberapa hari ini. Perjalanan pulang dari mahkamah sepatutnya menjadi kejayaan. Mereka telah menang, Puan Sri Amelia ditangkap. Wang Adam telah dijamin, tetapi Rizal hampir tidak dapat membuka mata di tempat duduk belakang truk Pak Abu. Perbicaraan itu telah menghabiskannya sepenuhnya. Dia perlu segera berehat. Jururawat Devi berkeras apabila mereka tiba di kampung. Badannya berada di ambang mutlak.
Tetapi sebelum mereka dapat membawanya ke klinik kesihatan, Pak Abu mengeluarkan sampul surat yang telah dikutipnya secara diam-diam di mahkamah, sampul yang telah terjatuh oleh Puan Sri Amelia apabila dia ditangkap. "Rizal, kamu perlu melihat ini sebelum kamu berehat," kata lelaki tua itu dengan ekspresi serius. Di dalam klinik kesihatan bersama Aisyah, Adam, Encik Siva dan jururawat Devi hadir, Pak Abu membuka sampul surat itu. Ia bukan dokumen undang-undang, ia bukan ancaman terakhir, ia adalah sesuatu yang sama sekali tidak dijangka, sijil makmal perubatan, ujian keserasian sumsum tulang bertarikh 3 minggu yang lalu. "Saya tidak faham." Aisyah mengambil kertas itu dengan keliru. "Kenapa Puan Sri Amelia mempunyai ujian keserasian?" Rizal membaca dokumen itu dengan mata yang semakin membesar. Dia menjalani ujian itu. Dia ingin tahu sama ada dia serasi dengan saya. "Serasi untuk apa?" Adam bertanya dengan polos. "Untuk pemindahan sumsum tulang, sayang." Jururawat Devi menjelaskan dengan lembut. Ia adalah prosedur di mana seseorang menderma sel-sel khas dari badan mereka untuk membantu menyembuhkan orang yang menghidap leukemia seperti ayah kamu. Dan wanita jahat itu boleh menyembuhkannya? Kesunyian itu memusnahkan. Rizal melihat hasilnya. Dia tidak serasi, peratusannya sangat rendah, sebab itu dia tidak pernah memberitahu saya, tetapi dia mencoba. Encik Siva memerhatikan dengan terkejut. "Walaupun begitu, dia coba menyelamatkan kamu. Mungkin untuk memastikan saya hidup cukup lama untuk mengawal lebih banyak uang?" Rizal menjawab dengan pahit, tetapi suaranya tidak mempunyai keyakinan. Walaupun Puan Sri Amelia, dalam semua manipulasinya, mempunyai saat kemanusiaan. Pada ketika itu, pintu klinik kesehatan terbuka dengan ganas. Seorang lelaki masuk dengan tergesa-gesa, kamera tergantung di leher dan perakam suara di tangan. Encik Zul Aguirre, wartawan yang berada di mahkamah. "Encik Rizal, Puan Aisyah." Dia memperkenalkan dirinya dengan cepat. "Saya Encik Zul Aguirre dari Akhbar Nasional hari ini. Kisah kamu berdua adalah luar biasa. Saya perlu bercakap dengan kamu." "Kami tidak memberi temu bual." Aisyah menjawab dengan melindungi. "Tolong dengar saya." Encik Zul berkeras dengan desakan tulus. "Saya datang bukan hanya untuk cerita ini. Saya datang kerana saya percaya saya boleh membantu. Jika saya menerbitkan ini secara nasional, ribuan orang akan melihat situasi kamu. Seseorang di luar sana mungkin serasi untuk pemindahan itu." Rizal mengangkat tangannya dengan lemah. "Encik Siva sudah mencari dalam rekod penderma nasional. Tiada padanan. Tetapi ada jutaan yang tidak pernah mendaftar." Encik Zul membantah. "Artikel saya boleh mencapai 5 juta pembaca. Bayangkan peluangnya, salah seorang daripada mereka mungkin boleh menyelamatkan nyawa kamu." Aisyah memandang Rizal, kemudian Adam. Kanak-kanak itu mendengar dengan teliti, memproses perkataan yang hampir tidak difahaminya, tetapi merasakan kepentingan itu. "Artikel boleh menyelamatkan ayah saya?" tanya Adam dengan harapan yang mematahkan hati. "Mungkin, juara." Encik Zul melutut pada ketinggiannya. "Jika cukup ramai orang membacanya dan menjalani ujian, kamu mahu membantu menyelamatkan ayah kamu?" "Ya." Adam menjawab tanpa teragak-agak. Rizal mula menangis. Bukan kerana kesedihan, tetapi kerana rasa syukur yang melimpah ruah terhadap kanak-kanak kecil ini yang baru sahaja dikenalinya, tetapi bersedia melakukan apa sahaja untuk menyelamatkannya. "Baiklah." Rizal menerima dengan suara pecah. "Terbitkan cerita itu." Beberapa jam berikutnya adalah putaran angin puyuh. Encik Zul menemu bual semua orang. Dia mengambil gambar Rizal bersama Adam. Dia merakam kesaksian jiran-jiran tentang bagaimana kampung itu telah menerima keluarga yang hancur ini. Dia mendokumentasikan setiap perincian dengan sensitiviti kewartawanan yang mengimbangkan emosi dengan hormat. Ini akan diterbitkan esok dalam edisi pagi, janji Encik Zul semasa beredar. Dan saya akan berkongsinya di media sosial malam ini. Esok seluruh negara akan tahu kisah kamu. Malam itu, lesu melampaui batas manusia. Rizal dibawa ke katil di pusat kesihatan. "Dokter, Ines Navarro telah kembali dengan peralatan perubatan tambahan dari hospital besar. Dia hanya ada beberapa hari, mungkin seminggu," katanya kepada Aisyah secara pribadi. Badannya menyerah organ demi organ. Pemindahan adalah satu-satunya harapan, tetapi kita perlu mencari penderma yang serasi dalam masa 3 hari akan datang dan melakukan prosedur itu dengan segera. 3 hari. Aisyah merasakan dunia runtuh. "Itu mustahil." "Keajaiban wujud," dokter menjawab. "Saya telah melihat perkara mustahil menjadi mungkin apabila cukup ramai orang terlibat." Aisyah masuk ke bilik tempat Rizal sedang tidur. Adam meringkuk di sebelahnya di katil sempit itu.
dengan tangan kecil berpaut pada tangan ayahnya walaupun dalam mimpi. "Mama," bisik kanak-kanak itu. "Adam janji pada ayah akan berani." "Berani macam mana sayangku? Adam akan menjalani ujian keserasian esok. Mungkin Adam boleh menyelamatkannya." Aisyah merasakan hatinya pecah berkeping-keping. "Sayangku, kamu terlalu kecil. Kanak-kanak 4 tahun tidak boleh menderma sumsum tulang. Tetapi apabila kamu lebih besar, ayah tidak akan ada di sini lagi." Kebenaran brutal itu keluar sebelum dia sempat melembutkannya. Adam memproses ini dengan keseriusan yang mustahil untuk usianya. Kalau begitu, semua orang lain perlu menjalani ujian dengan cepat, sangat cepat. Pagi berikutnya, artikel Encik Zul diterbitkan. Tajuknya berbunyi, "Jutawan Nazak mencari penderma sumsum tulang dengan terdesak untuk mengenali anaknya yang berusia 4 tahun. Gambar yang disertakan sangat memusnahkan dalam keindahannya. Rizal memeluk Adam. Kedua-duanya menangis dengan Aisyah memerhati dari belakang. Cerita itu sempurna, emosional, tetapi tidak manipulatif, jujur tentang kesilapan masa lalu, tetapi fokus pada penebusan dan harapan. Menjelang tengah hari, artikel itu telah menjadi viral. 3 juta tontonan, dikongsi 50.000 kali. Komen-komen sangat luar biasa. "Saya menangis membaca ini. Di mana saya boleh menjalani ujian? Saya akan ke hospital sekarang. Kita semua patut mendaftar. Keluarga ini layak mendapat keajaiban." Tetapi dengan viralnya datang juga pemeriksaan. Beberapa komen adalah kejam. Dia layak mendapatkannya kerana meninggalkan keluarganya. Manipulasi emosi untuk mendapatkan penderma. Puan Sri Amelia betul. Dia seorang oportunis. Aisyah terpaksa menjauhkan telefon, perutnya memulas, tetapi Pak Abu meletakkan tangan di bahunya. "Abaikan yang pahit. Tengok ini. Hospital besar telah melaporkan bahawa 50 orang telah tiba bertanya tentang ujian keserasian. 50 dalam 2 jam dan masih ramai yang datang. Kemudian, sesuatu yang luar biasa berlaku. Datuk Bandar Azman tiba di klinik kesihatan dengan pengumuman yang akan mengubah segalanya. Kita akan mengubah sekolah menjadi pusat ujian sementara. Isytihar Datuk Bandar dengan autoriti. Dr. Wong Molina, pakar hematologi dari Hospital Pakar KL, akan datang bersama pasukannya. Mereka akan menjalankan ujian percuma secara besar-besaran hari ini dan esok." "Percuma?" Aisyah bertanya dengan tidak percaya. "Hospital Pakar KL menderma kit ujian," Datuk Bandar menjelaskan. "Dan syarikat-syarikat tempatan menderma wang untuk menampung kos. Seluruh bandar sedang bergerak." Adam mendengar dari bilik, melompat dari katil. "Mama, mereka akan menyelamatkan ayah ke?" Rizal memeluknya dengan lemah. "Mungkin anakku, mungkin. Petang itu sekolah kampung berubah, ratusan orang beratur. Jiran kampung, orang dari bandar berdekatan, orang asing yang telah membaca artikel dan melakukan perjalanan berjam-jam hanya untuk menjalani ujian. Dr. Wong Molina tiba bersama pasukan 5 jururawat, termasuk jururawat Ain Quintana, pakar pemindahan. Mereka mengatur stesen pendaftaran yang cekap, pengambilan darah, dan pemprosesan. Ini luar biasa." Dr. Wong berkata kepada Aisyah, "Dalam 20 tahun perubatan, saya tidak pernah melihat mobilisasi komuniti seperti ini." Adam berkeras untuk menjadi antara yang pertama dalam barisan. Walaupun tahu dia terlalu muda, dia ingin menunjukkan contoh. "Kamu sangat berani, juara." Jururawat Ain memberitahunya sambil menyediakan lengannya. "Ini akan sakit sedikit." Adam mengetap gigi, memandang terus Jarum. Dia tidak menangis, tidak mengeluh. Apabila selesai, dia tersenyum dengan bangga. "Sudah siap. Sekarang semua orang perlu berani seperti Adam." Gambar Adam dengan pembalut di lengan, tersenyum berani dikongsi oleh Encik Zul di media sosial. Ia menjadi viral serta-merta. "Beranilah seperti Adam." Mula menjadi trending nasional. Menjelang akhir hari, 300 orang telah menjalani ujian, 300 sampel dihantar untuk analisis segera. Peluang masih rendah, tetapi tidak lagi mustahil. Rizal terlalu lemah untuk pergi ke sekolah, menerima kemas kini berterusan. Setiap nombor baharu membuatnya menangis kerana bersyukur. "Saya tidak layak ini," katanya kepada Aisyah malam itu. "Saya tidak layak ramai orang baik cuba menyelamatkan saya." "Mungkin tidak," Aisyah menjawab dengan jujur. "Tetapi Adam berhak mempunyai seorang ayah, dan orang-orang ini tidak melakukannya untuk kamu. Mereka melakukannya untuk kanak-kanak lelaki 4 tahun yang berani itu, yang mengingatkan mereka apa artinya menjadi sebuah komuniti." Keesokan harinya, jumlah meningkat kepada 500 orang, kemudian 700. Fenomena itu merebak ke bandar-bandar berdekatan. Hospital mula melaporkan peningkatan dalam pendaftaran penderma di seluruh negara.
Tidak kira sama ada kami menemui padanan untuk kamu, dokter. Wong menjelaskan, kampanye ini akan menyelamatkan nyawa. Setiap orang yang berdaftar adalah peluang untuk orang lain, tetapi masa terus berjalan. Rizal semakin teruk setiap jam. Organ-organnya mula gagal secara sistematik. Dr. Ines terpaksa menyambungkannya ke sokongan tambahan. Kami memerlukan keputusan dalam masa 24 jam, katanya kepada Aisyah. Selepas itu, badannya akan terlalu lemah untuk bertahan dalam pemindahan. 24 jam, satu hari antara hidup dan mati. Malam itu, Adam enggan meninggalkan bilik ayahnya. Dia meringkuk di sebelahnya, membisikkan cerita tentang harinya, tentang kawan-kawannya, tentang impiannya. Apabila ayah sembuh, kita boleh pergi ke taman. Rizal hampir tidak sedar, mengangguk lemah. Ke taman, ke zoo, kemana sahaja kamu mahu. Dan ayah akan mengajar saya berenang. Ayah akan mengajar kamu semua yang ayah tahu, anakku. Janji? Rizal menggenggam tangan kecil itu dengan sisa kekuatan yang ada. Ayah janji. Pukul 3 pagi, telepon Dr. Ines berdering. Ia adalah makmal pusat. Aisyah sedang tidur di kerusi di sebelah katil apabila dokter masuk dengan ekspresi yang tidak dapat dibacanya. Ada apa? Aisyah segera berdiri. Kami menemui sesuatu. Dokter menjawab dengan suara bergetar. Bukan 1, 3 padanan berpotensi dari ujian besar-besaran. Aisyah menahan jeritan kegembiraan dan terkejut. 3. Peluang ini adalah astronomi, 1 dalam 10 juta. Siapa mereka? Dr. Ines menunjukkan senarai itu. Aisyah membaca nama-nama itu dan merasakan alam semesta berkonspirasi dalam cara yang mustahil. Yang pertama ialah Pak Abu, lelaki tua yang telah menjadi bapa, kawan dan penjaga Aisyah selama 5 tahun. Yang kedua ialah Encik Siva Zamora, bekas rakan kongsi yang telah menyimpan bukti terhadap Puan Sri Amelia selama 3 tahun menunggu masa yang tepat. Yang ketiga adalah seseorang yang sama sekali tidak dijangka, seseorang yang keserasiannya mengubah segala yang mereka sangka. Mereka tahu tentang keluarga, takdir, dan peluang kedua. Kesunyian di bilik klinik kesihatan begitu pekat, hingga boleh dipotong. Aisyah merenung senarai 3 nama yang serasi. Otaknya enggan memproses apa yang matanya jelas baca. Ini pasti satu kesilapan. Bisiknya dengan suara bergetar. Dokter. Ines Navarro menggelengkan kepala dengan tegas. Kami semak 3 kali. Keputusan adalah muktamad. Nama ketiga dalam senarai dengan keserasian 94% ialah Aisyah Cruz. Bagaimana mungkin? Aisyah merasakan kakinya longlai. Pak Abu segera memegangnya. Saya tidak pernah menjalani ujian itu. Saya tidak. Kamu menjalani ujian darah rutin 2 bulan lalu. Jururawat Devi menyampuk dengan lembut. Ingat, untuk pemeriksaan tahunan, kami menyimpan sampel dalam arsip. Apabila Dr. Wong meminta untuk membandingkan dengan semua sampel yang tersedia dari dekat-dekat terakhir di rantau ini, darah kamu berada dalam sistem. Aisyah menekuk mukanya dengan tangan. Air mata mengalir tanpa kawalan. Selama 5 tahun, dia membenci Rizal kerana meninggalkannya. Selama 5 tahun dia telah bersumpah bahwa dia tidak akan pernah memaafkannya, dan kini alam semesta meminta dia secara harfiah memberikan sebahagian dari tubuhnya untuk menyelamatkannya. Kamu tidak perlu melakukannya. Rizal bercakap dari katil dengan suara lemah tetapi jelas. Dia telah bangun dengan kekecohan itu. Pak Abu atau Encik Siva boleh menderma. Saya tidak akan meminta ini daripada kamu selepas semua yang saya lakukan kepada kamu. Kamu tidak meminta apa-apa. Aisyah menjawab. Masih memproses. Alam semesta yang... Pak Abu mendekatinya, meletakkan tangan bijak di bahunya. Aisyah, apapun keputusan kamu, kami akan hormati. Encik Siva dan saya sedia sepenuhnya. Saya juga Encik Siva mengesahkan dari pintu tempat dia baru tiba, dimaklumkan oleh jururawat Devi. Malah saya berkeras, kamu perlu menjaga Adam. Saya tidak mempunyai keluarga. Saya adalah penderma yang logik. Tetapi Aisyah tidak mendengar mereka. Dia melihat Adam, yang tidur meringkuk di kerusi di sebelah katil ayahnya dengan tangan kecil masih berpaut pada tangan Rizal, walaupun dalam mimpi. Mana yang lebih serasi? Tanyanya akhirnya. 94% atau 90%? 94%, Dr. Ines menjawab. Setiap peratusan meningkatkan peluang kejayaan secara dramatik dan mengurangkan risiko penolakan. Kalau begitu, tiada keputusan yang perlu dibuat, kata Aisyah. Dengan kejelasan kristal yang mengejutkan semua orang. Saya penderma. Aisyah, jangan. Rizal cuba duduk, tetapi dia terlalu lemah. Saya tidak boleh meminta kamu. Kamu tidak meminta.
Aisyah menyampuk sambil mendekati katil. Saya memilih, bukan untuk kamu, untuk kanak-kanak itu yang membawa darah kamu dan darah saya, untuk kanak-kanak itu yang layak mengenali ayahnya lebih daripada beberapa hari. Untuk kanak-kanak itu yang mengajar saya bahwa kemaafan bukanlah kelemahan, ia adalah kekuatan terbesar di alam semesta. Rizal mula menangis tanpa bunyi, bahunya bergegar. Aisyah, buat pertama kali dalam 5 tahun menghulurkan tangan dan menyentuh wajahnya dengan lembut. Kamu menghancurkan saya, katanya dengan kejujuran brutal. Kamu meninggalkan saya pada masa yang paling teruk, tetapi kamu juga memberi saya yang terbaik yang saya ada, Adam. Dan, jika saya boleh memberi anak kita peluang untuk mempunyai seorang ayah, saya akan melakukannya tanpa berfikir 2 kali. Saya tidak tahu bagaimana hendak berterima kasih kepada kamu. Hiduplah, dia menjawab ringkas. Hiduplah dan jadilah ayah yang layak untuknya. Itu sahaja ucapan terima kasih yang saya perlukan. Adam terbangun dengan suara-suara itu, melihat sekeliling dengan keliru, kemudian melihat ibunya menangis dan melompat dari kerusi dengan cemas. Mama, sedih ke? Tidak, sayangku. Aisyah mengangkatnya. Mama sangat gembira kerana rupa-rupanya Mama boleh membantu menyelamatkan ayah. Mama juga berani macam Adam. Mama belajar dari kamu, sayangku. 12 jam berikutnya adalah putaran persiapan, Dr. Hasan Sandoval, pakar bedah pemindahan dari Hospital Pakar KL, tiba dengan pasukan lengkap. Biasanya prosedur seperti ini memerlukan minggu-minggu persiapan, tetapi keadaan kritikal Rizal tidak membenarkan kelewatan. Ia berisiko untuk melakukannya dengan begitu cepat. Dr. Hasan memberi amaran. Tetapi menunggu bermakna kematian pasti. Meneruskan bermakna 70% peluang untuk berjaya. 70% adalah lebih baik daripada sifar. Aisyah menjawab, tanpa teragak-agak. Pembedahan itu dijadwalkan petang itu juga. Aisyah menandatangani dokumen-dokumen, menjalani pemeriksaan kesihatan cepat, bercakap dengan psikologi Puan Lim Ruiz mengenai implikasi emosi. Kamu benar-benar yakin dengan ini? Puan Lim bertanya kepadanya secara pribadi. Tiada tekanan yang salah, tiada kepahlawanan yang salah arah, hanya kepastian yang tulen. Saya yakin. Aisyah menjawab sambil memandangnya secara langsung. Buat pertama kali dalam 5 tahun, saya benar-benar yakin tentang sesuatu. Sebelum pembedahan ada saat yang semua orang perlukan. Aisyah, Rizal dan Adam bersendirian di bilik untuk kali terakhir sebelum segalanya berubah. Adam. Rizal mendudukkannya di pangkuannya walaupun sakit. Ayah perlu memberitahu kamu sesuatu yang sangat penting sebelum Mama dan Ayah pergi ke pembedahan. Apa itu pembedahan? Ia seperti apabila mereka membaiki sesuatu yang rosak. Mama akan memberikan sebahagian dari tubuhnya untuk membaiki tubuh Ayah. Dan selepas itu Ayah akan baik-baik saja. Selepas itu Ayah akan jauh lebih baik dan Ayah akan dapat menunaikan semua janji yang Ayah buat kepada kamu. Taman, zoo. Dan Ayah akan mengajar saya berenang dan bermain bola sepak dan membaca buku-buku besar. Semua itu dan lebih lagi, anakku. Ayah janji. Adam memeluknya dengan erat seperti kanak-kanak kecil yang akhirnya memahami bahawa perkara-perkara penting sedang berlaku. Adam sayang Ayah. Rizal menutup matanya mengingati saat itu. Perasaan itu, kata-kata yang telah dia tunggu 5 tahun untuk mendengarnya. Ayah juga sayang kamu, anakku, lebih dari apapun di seluruh alam semesta. Kemudian dia memandang Aisyah dengan rasa syukur yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Aisyah, saya tidak. Aisyah menghentikannya. Selepas pembedahan, apabila kamu sembuh, barulah kita akan bercakap tentang segalanya. Tetapi sekarang hanya simpan tenaga dan bersedia untuk berjuang untuk hidup kamu. Pembedahan itu berlangsung selama 7 jam. 7 jam di mana seluruh kampung seolah-olah menahan nafas secara kolektif. Pak Abu menganjurkan berjaga-jaga di Dewan Komuniti Kecil. Cikgu Maria membawa Adam ke Tadika untuk mengalih perhatiannya dengan aktiviti-aktiviti. Makcik Kiah menyediakan makanan untuk semua yang menunggu. Encik Siva berjalan gelisah, sentiasa memeriksa telepon untuk kemas kini. Encik Zul Aguirre, wartawan itu, hadir mendokumentasikan segalanya dengan izin keluarga. Kisah ini memerlukan pengakhiran, katanya, walau apapun itu. Di luar bilik bedah yang diubah suai, Dr. Hasan akhirnya muncul, menanggalkan sarung tangan pembedahan. Ekspresinya berhati-hati optimistik. Pengambilan sumsum dari Aisyah sempurna, umum beliau. Dan pemindahan kepada Rizal berjalan tanpa komplikasi. Sekarang datang bahagian kritikal, menunggu tubuhnya menerima sel-sel baharu tanpa penolakan.
Berapa lama? Pak Abu bertanya. 72 jam kami akan tahu sama ada ia berfungsi, tetapi petunjuk awal sangat menjanjikan. Adam, yang telah berkeras untuk kembali, sebaik sahaja sekolah selesai, berlari ke arah doktor. Mama saya baik-baik saja, ayah saya baik-baik saja. Doktor. Hasan melutut pada ketinggiannya dengan senyuman tulus. Mama kamu adalah wanita paling berani yang pernah saya kenali, dan ayah kamu adalah lelaki paling bertuah di dunia karena dia mempunyai keluarga yang menyayanginya. Tepat sekali, juara. 24 jam pertama adalah kritikal. Kedua-dua Aisyah dan Rizal memerlukan pemulihan dan pemantauan berterusan. Aisyah sedar terlebih dahulu, sakit tetapi stabil. Perkara pertama yang ditanyanya ialah, Rizal? Memberi respons dengan baik, juru rawat Devi memberitahunya. Tanda-tanda vitalnya semakin stabil, sel-sel yang dipindahkan mula berfungsi. Bolehkah saya melihatnya? Dia masih dalam pemulihan intensif, tetapi tidak lama lagi. Adam dibenarkan melawat ibunya. Dia naik ke katil dengan berhati-hati, mengelakkan wayar dan tiup, dan meringkuk di sebelahnya. Terima kasih kerana menyelamatkan ayah, Mama. Terima kasih kerana mengajar saya berani, sayangku. Pada 48 jam, Rizal sedar sepenuhnya. Perkataan pertamanya ialah, Aisyah, dia baik-baik saja. Dr. Hasan memberi jaminan kepadanya. Dia pulih dengan sempurna, dan tubuh kamu menerima pemindahan lebih baik daripada yang kami jangkakan. Saya akan hidup. Kamu akan hidup, Rizal. Kamu akan mempunyai peluang untuk menjadi ayah yang diperlukan oleh anak kamu. Rizal menangis kerana kelegaan, rasa syukur dan kehairanan terhadap peluang kedua yang mustahil yang diberikan kepadanya. Pada hari ketiga, kedua-duanya cukup stabil untuk berada di bilik yang sama. Adam berkeras untuk hadir untuk pertemuan itu. Kita ada keluarga lengkap sekarang, istiharnya dengan logik kanak-kanak yang sempurna. Mama, ayah dan Adam, Aisyah dan Rizal saling berpandangan di atas kepala anak mereka. Ia tidak semudah itu. 5 tahun kesakitan tidak hilang dengan pembedahan, tetapi ia adalah permulaan. Ia adalah kemungkinan. Adam betul, Aisyah berkata lembut. Kita ada keluarga. 6 bulan kemudian, ladang tempat Aisyah dahulu menanam tomato seorang diri telah berubah. Dengan sebahagian daripada 50 juta rigo, mereka telah membina pusat komuniti harapan. Ia mempunyai klinik perubatan percuma, perpustakaan, dewan serbaguna dan program pendidikan untuk seluruh kampung. Rizal, kini pulih sepenuhnya dan dalam remisi, telah berubah secara radikal. Dia menjual sahamnya yang tinggal dalam Tech Vision Corporation, menderma sebahagian kepada badan amal dan berpindah secara kekal ke kampung, bukan ke hotel. Dia telah membeli rumah sederhana 3 blok dari Aisyah. Kita tidak akan tergesa-gesa, katanya. Saya akan memikat kamu dengan betul kali ini seperti yang sepatutnya saya lakukan dari awal. Dan dia telah melakukannya. Bunga setiap minggu, makan malam keluarga dengan Adam, perbualan panjang tentang masa lalu, sekarang, masa depan, terapi pasangan dengan Puan Lim Ruiz untuk menangani luka lama. Aisyah belum memaafkannya sepenuhnya, tetapi dia dalam perjalanan dan dia mendapati dengan mengejutkan bahawa sebahagian daripadanya ingin mencuba lagi. Bukan kerana Adam, kerana dirinya sendiri, kerana lelaki di hadapannya telah diubah oleh pengalaman hampir mati. Adakah kamu akan dapat memaafkan saya sepenuhnya? Rizal bertanya kepadanya suatu petang sambil mereka memerhati Adam bermain dengan Imran di taman baharu yang telah mereka bina. Saya sudah melakukannya, Aisyah menjawab dengan jujur. Pada hari saya memutuskan untuk menderma sumsum saya. Hari itu saya melepaskan semua racun yang meracuni diri saya sendiri. Tetapi memaafkan tidak bermakna melupakan, ia bermakna mengingati tanpa rasa sakit. Dan, kamu merasa sakit apabila kamu memandang saya? Dia mempertimbangkan dengan teliti. Semakin kurang, tanya saya dalam setahun. Adam, kini berusia 5 tahun, berkembang maju dalam cara yang ajaib. Dia mempunyai seorang ayah yang hadir yang membawanya ke sekolah, bermain bola sepak dengannya, membacakan cerita sebelum tidur. Dia mempunyai dana amanah yang menjamin pendidikannya sehingga universiti. Tetapi yang lebih penting, dia mempunyai contoh hidup penebusan, kemaafan dan komuniti. Pak Abu, yang telah menjadi bapa pengganti selama bertahun-tahun, tidak disisihkan. Rizal melayannya dengan hormat, seperti anak kepada bapa, menghormati seorang ayah. Setiap hari Ahad, 3 generasi berkumpul di rumah kebun Aisyah untuk makan tengah hari keluarga. Encik Siva Zamora telah menjadi pentadbir pusat komuniti menggunakan pengalaman perniagaannya untuk kebaikan sosial. Puan Sri Amelia Sandoval, secara mengejutkan telah menghubungi dari penjara meminta maaf, bukan untuk dirinya sendiri,
tetapi meminta agar mereka menderma kepada badan amal yang berkaitan dengan pemindahan sumsum. Dia menjalani hukuman 5 tahun penjara kerana penipuan, tetapi menunjukkan tanda-tanda perubahan yang tulen. Kamu fikir orang benar-benar boleh berubah? Aisyah bertanya kepada Rizal suatu malam. Saya hidup kerana kamu mengubah kebencian kamu menjadi kasih sayang, jawabnya. Jadi ya, saya benar-benar percaya pada perubahan. Setahun kemudian adegan terakhir adalah hari peresmian rasmi kebun komuniti yang telah diusahakan oleh Rizal dan Adam bersama selama berbulan-bulan. Ratusan orang dari kampung dan bandar-bandar berdekatan hadir. Encik Zul Agire telah menerbitkan susulan cerita asal. Artikel itu bertajuk Jutawan yang Menemui Kehidupan Apabila Menghadapi Kematian. Dia telah memenangi anugerah kewartawanan kebangsaan. Rizal berdiri di hadapan orang ramai, sihat dan bersemangat, dengan Adam di tangannya dan Aisyah di sisinya. Setahun setengah yang lalu, dia memulakan ucapannya. Saya adalah lelaki terkaya di lembah Silikon, tetapi paling miskin dalam perkara-perkara yang penting. Saya telah kehilangan keluarga, saya telah kehilangan kemanusiaan, saya sedang mati secara fizikal, dan saya sudah mati secara rohani. Kemudian saya mendapati saya mempunyai seorang anak yang dibesarkan oleh wanita paling kuat yang pernah saya kenali, anak yang dikelilingi oleh komuniti yang mengajar saya makna sebenar kekayaan. Apabila saya menghadapi kematian, saya menemui kehidupan. Apabila saya kehilangan semua kawalan, dan apabila wanita yang telah saya lukai dengan teruk memilih untuk menyelamatkan saya belajar bahawa kemaafan adalah lebih kuat daripada mana-mana dendam. Adam menyampuk menarik bajunya. Ayah, ceritakan tentang kebun. Orang ramai ketawa hangat. Rizal tersenyum mencium kepala anaknya. Anak saya betul. Kebun ini adalah simbol. Setiap tanaman di sini ditanam oleh seseorang dari komuniti ini. Apabila kita menuai, kita akan berkongsi hasilnya. Kerana saya belajar bahawa kehidupan sebenar bukan mengumpul kekayaan. Ia adalah berkongsi kelimpahan. RM50 juta yang saya pindahkan kepada Aisyah bukan sahaja menjamin masa depan Adam. Ia membiayai pusat ini, klinik ini, perpustakaan ini, dan akan terus membiayai pendidikan, kesihatan, dan peluang untuk kamu semua, kerana kamu semua memberi saya sesuatu yang tidak boleh dibeli dengan wang. 700 orang beratur untuk berpotensi menyelamatkan saya. 700 orang. Itu adalah keajaiban sebenar, bukan pemindahan itu. Tetapi 700 orang, kebanyakannya orang asing, cukup mengambil berat untuk mencuba. Pak Abu, memerhati dari barisan hadapan dengan air mata di mata tuanya, mengangguk setuju. Rizal menyambung. Anak saya memberitahu saya sesuatu beberapa bulan yang lalu yang tidak akan saya lupakan. Dia berkata, Ayah, betulkah apabila seseorang menyelamatkan hidup ayah perlu melakukan sesuatu yang baik dengannya? Dia berusia 5 tahun dan lebih bijak daripada saya. Jadi ini adalah komitmen saya kepada kamu semua. Saya akan menjalani setiap hari yang tinggal dengan menghormati hadiah yang kamu berikan kepada saya. Bukan hanya Aisyah dengan sumsumnya, tetapi kamu semua dengan belas kasihan kamu. Kampung ini dengan komuniti kamu, anak saya dengan kemaafan dia. Adam mengangkat tangan meminta untuk bercakap. Rizal menurunkan mikrofon ke ketinggiannya. Adam juga mahu mengatakan sesuatu. Kanak-kanak itu mengumumkan dengan serius. Adam mahu mengucapkan terima kasih kepada semua orang kerana menyelamatkan ayah Adam. Kerana sekarang Adam ada keluarga lengkap, dan apabila Adam besar nanti, Adam akan membantu orang lain seperti kamu membantu kami. Okey. Orang ramai bersorak. Ramai yang menangis secara terbuka. Encik Zul Aguirre merakam setiap saat, mengetahui bahawa ini adalah cerita yang perlu dikongsi jauh melampaui kampung kecil ini. Aisyah akhirnya mengambil mikrofon. Selama 5 tahun saya adalah ibu tunggal yang bertahan hidup dari hari ke hari. Saya fikir itu adalah cerita lengkap saya. Saya fikir pengabaian telah mentakrifkan saya. Tetapi kampung ini mengajar saya bahawa kita ditakrifkan bukan oleh apa yang berlaku kepada kita, tetapi oleh bagaimana kita bertindak balas. Apabila lelaki itu, dia menunjuk ke Rizal, muncul setahun setengah yang lalu, saya boleh sahaja menutup pintu dengan dendam yang wajar. Tetapi Pak Abu mengajar saya bahawa kadang-kadang tindakan paling revolusioner adalah memberikan peluang kedua, bukan kerana orang itu layak, tetapi kerana kamu layak mendapat kedamaian. Dan apabila saya mendapati saya boleh menyelamatkannya, saya tidak melakukannya kerana cinta romantis. Saya melakukannya kerana cinta seorang ibu, kerana anak saya layak mengenali ayahnya. Dan secara mengejutkan,
Dalam proses menyelamatkan nyawanya, saya menyelamatkan sesuatu dalam diri saya juga. Saya juga menyelamatkan kemampuan saya untuk mempercayai lagi, untuk percaya lagi, untuk mencintai lagi. Rizal memegang tangannya, air mata mengalir bebas. Kamu cakap ke? Saya cakap selepas setahun terapi, perbualan dan membina semula kepercayaan selangkah demi selangkah. Saya bersedia untuk mencoba lagi. Bukan seperti kita dahulu, tetapi seperti kita sekarang. Orang yang diubah oleh kesakitan, disembuhkan oleh community, disatukan oleh seorang anak yang mengajar kita makna sebenar keberanian. Adam memahami bahwa sesuatu yang penting sedang berlaku, memeluk kedua ibu bapanya serentak. Maksudnya ayah boleh tinggal dengan kami sekarang? Maksudnya kita akan jadi keluarga betul-betul? Aisyah mengesahkan. Tidak sempurna tetapi nyata. Perayaan yang menyusul adalah epik, musik, makanan, tarian. Kebun itu dirasmikan secara rasmi dengan Adam secara simbolik menanam benih pertama musim baharu, sementara matahari terbenam di kampung mewarnai langit dengan warna emas yang mustahil dan ungu pekat. Pak Abu mengumpulkan semua orang untuk ucapan akhir. Saya telah hidup 80 tahun. Beliau memulakan dengan suara yang masih kuat. Saya telah melihat peperangan, kebuluran, tragedi, tetapi saya juga telah melihat keajaiban. Dan apa yang saya saksikan tahun ini adalah bukti bahwa keajaiban terbesar dari segalanya adalah komuniti yang disatukan oleh kasih sayang. Rizal tiba di sini dalam keadaan nazak. Aisyah sedang bertahan hidup. Adam layak mendapat lebih banyak dan kami semua hanyalah jiran. Tetapi bersama-sama kami menjadi keluarga, kami mencipta keajaiban. Jadi ucapan saya ini, untuk peluang kedua, untuk kemaafan yang menyembuhkan, untuk komuniti yang mengangkat, untuk kasih sayang yang mengubah, dan untuk seorang kanak-kanak lelaki kecil yang berani, yang mengingatkan kami, bahwa kadang-kadang tindakan paling heroik adalah semudah memilih harapan, apabila keputusasaan, maafan, kelihatan lebih mudah. Ceria, ceria, 300 suara menjawab serentak. Malam itu, selepas semua orang beredar, Rizal, Aisyah, dan Adam berjalan pulang bersama di bawah bintang-bintang yang sangat terang. Ayah, Adam bertanya dengan suara mengantuk dari bahu Rizal. Ya anakku, ini adalah pengakhiran yang bahagia ke? Rizal memandang Aisyah. Dia tersenyum dan mengambil tangannya yang bebas. Tidak sayangku, Rizal menjawab dengan kepastian mutlak. Ini adalah permulaan yang bahagia. Dan dia betul. Kerana beberapa pengakhiran hanyalah permulaan yang menyamar, beberapa kematian adalah kelahiran. Dan kadang-kadang, apabila kita melutut di debu jalan luar bandar, apa yang kelihatan seperti pengakhiran sebenarnya adalah saat yang tepat di mana kehidupan sebenar bermula. Penghujung cerita. Epilog. 5 tahun kemudian, Adam, kini berusia 9 tahun, memenangi pertandingan sains kebangsaan dengan projek mengenai kepentingan pendermaan sumsum tulang. Dia mendedikasikannya kepada 700 orang berani yang menyelamatkan ayah saya. Rizal dan Aisyah berkahwin dalam upacara kecil di Dewan Komuniti Kampung dengan Pak Abu menyerahkan Aisyah untuk dikahwinkan. Pusat Komuniti Harapan berkembang ke 5 kampung jiran, menyelamatkan nyawa yang tidak terkira melalui pendidikan dan akses kepada kesihatan. Puan Sri Amelia Sandoval keluar dari penjara selepas 3 tahun kerana berkelakuan baik. Rizal dan Aisyah memberinya pekerjaan di pusat komuniti. Penebusan adalah mungkin untuk semua orang. Encik Zul Aguirre menulis sebuah buku tentang kisah itu bertajuk 700 Sebab untuk Percaya kepada Keajaiban. Royalti didermakan kepada organisasi pemindahan dan di atas plak gangsa. Di pintu masuk pusat komuniti harapan, terukir kata-kata yang Adam katakan ketika dia berusia 4 tahun. Bolehkah saya mengenali kamu sebelum kamu pergi ke syurga? Kerana kadang-kadang soalan paling mudah dari kanak-kanak paling kecil mengandungi kebijaksanaan paling mendalam di alam semesta.